Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Cikgu Suhada, Cikgu Sains anda. Okey, pertama sekali saya ucapkan selamat datang ke kelas intensif TEVIS. Okey, apa yang kita akan buat? Kita akan cover semua tajuk-tajuk yang telah kamu semua pelajari dalam mata pelajaran sains daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5 ya. Okey, semua sekali ada berapa tajuk ya, murid-murid? Okey, semua sekali ada 21 tajuk dan yang paling menarik kita akan cover semua 21 tajuk ini dalam masa 10 jam, dalam masa 20 jam, dalam masa 10 hari. Okey, jadi saya harap saya nampaklah muka-muka yang sama mengikuti kelas saya. Okey, tanpa membuang masa, jom kita mulakan pembelajaran kita yang pertama, iaitu topik apa ya? Okey, saya akan pergi kepada unit 1 sampailah unit 3. Unit 1 kita belajar tentang langkah keselamatan di dalam makmal. Bila bercakap tentang makmal, setiap makmal mempunyai peraturan yang tersendiri. Bila kita nak masuk makmal, bila kita nak buat eksperimen, kita ada peraturan. Apa yang perlu kita kenakan, apa yang perlu kita pakai, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. So kita ada semua tu, kita ada peraturan tu. Itu yang kita akan belajar dalam unit 1. Dalam unit 2 kita akan belajar tentang bantuan kecemasan. Okey, apa ya? Kita imbas sedikitlah apa yang kamu semua belajar dalam bantuan kecemasan ni, iaitu cardiopulmonary resusitasi dan juga Heimlich maneuver. Okey, Heimlich maneuver ni apa? Cardiopulmonary resusitasi ni apa cikgu? Okey, nanti kita tengok. Saya tahu ramai yang mungkin antara kamu yang masih tercari-cari rentak kan. Exam tak lama lagi ni, 14 Mac kan. Okey, jom kita pergi satu-satu. Dan unit 3 saya akan bercerita tentang teknik mengukur parameter kesihatan badan. Macam mana kita nak tahu seseorang itu sihat ataupun tidak? Kita tengok kepada suhu dia. Selepas tu kita cek kepada tekanan darah dia. Selepas tu apa lagi kita tengok? Kita tengok kepada tekanan darah, kadar denyutan nadi dan apa yang last kali kita tengok? BMI. BMI tu apa cikgu? Okey, apa nanti kita pergi? Okey, kita pergi kepada bab 1 terlebih dahulu. Okey, dalam bab 1 ni, langkah keselamatan dalam makmal, kita kena tahu peralatan perlindungan diri. Peralatan perlindungan diri ni kita bahagikan kepada 2. Satu, apa yang kita pakai dan satu lagi, apa yang berada di dalam makmal. Okey, kita pergi dulu kepada apa yang kita pakai ni murid-murid. Kita mesti pakai goggle. Goggle. Nak masuk dalam makmal sebelum buat eksperimen, kita wajib pakai goggle. Cikgu, kenapa kita kena pakai goggle ya cikgu? Kita kena pakai goggle untuk lindung mata kita. Katakanlah untuk lindung mata kita. Katakanlah kamu buat satu eksperimen, semestinya eksperimen itu melibatkan bahan kimia. Tiba-tiba bahan kimia tu terpercik. Jadi untuk mengelakkan daripada terus masuk dalam mata kita, murid-murid, kamu harus memakai goggle. Kan dah tersasar. Okey, seterusnya apa lagi? Goggle ni wajib pakai. Yang kedua, kena pakai topeng muka ataupun dengan nama famous dia face mask. Sekarang ni kita nak keluar rumah mesti pakai face mask, betul? Nak keluar rumah pakai face mask, nak masuk rumah pun pakai face mask. Okey, begitu juga dalam makmal. Kita wajib memakai topeng muka. Topeng muka ni kenapa? Okey, bila kita buat eksperimen, lazimnya terdapat banyak bahan kimia. Kita nak mengelakkan daripada kita terhidu bahan kimia tu. Daripada kita terkena percikan bahan kimia terus masuk dalam mulut kita. Jadi semua tu untuk melindungi hidung dan mulut kita ya. Alright, so yang ketiga, kita kena pakai sarung tangan. Kenapa kena pakai sarung tangan ni cikgu? Sarung tangan apa Sarung tangan getah ke? Sarung tangan kain ke? Sarung tangan plastik? Murid-murid, dalam makmal kita kena pakai sarung tangan getah. Kena pakai, wajib pakai sarung tangan getah. Tak boleh pakai sarung tangan kain. Nanti sarung tangan kain tu meresap air pula. Okey.
Tujuan kita pakai sarung tangan ni adalah untuk kita lindung tangan kita. Tadi kita lindung mata kita lindung hidung, kita lindung mulut. Sekarang kita nak lindung tangan kita daripada terkena bahan kimia tu. Katakanlah bahan kimia tu adalah asid kuat. Asid kuat bila kena kat dalam tangan, dekat tangan kita, dia akan menyebabkan tangan kita terhakis, menyebabkan tangan kita luka. Timbullah kegatalan pada tangan-tangan tu untuk orang-orang yang ada alergik. Okey, dan yang keempat, jangan lupa pakai baju makmal. Nak masuk dalam makmal mesti ada baju makmal kan? Tak kisahlah baju kamu tu warna apa sekalipun, tapi biasanya warna putih lah, warna putih. Baju makmal warna putih. Kalau baju makmal kamu warna biru ke apa, tak apa. As long dia adalah baju makmal. Tugas dia adalah untuk lindung pakaian kita, untuk lindung badan kita. Kenapa saya cakap dia untuk lindung pakaian badan kita? Katakanlah kamu buat satu eksperimen. Dalam eksperimen tu kita tak tahu bila insiden akan berlaku, tiba-tiba terpercik pada baju kamu. Jika kamu tak pakai baju makmal, tak ke dia akan terus meresap ke dalam kulit kamu. Sangat bahaya ya. Sebab itulah kena pakai baju makmal. Setiap makmal biasanya sudah menyediakan baju makmal. Tapi sekarang ni pelajar sudah wajib beli baju makmal ni. Okey, check. Kamu ada tak baju makmal sepanjang 5 tahun persekolahan ni? Okey. Dan yang kelima, cikgu, saya nak pergi makmal pakai selipar je. Pakai selipar Jepun je. Boleh ke? Tak boleh ya murid-murid. Nak masuk dalam makmal kena pakai kasut keselamatan. Atau kasut bertutup. Kasut sekolah kamu tu kasut bertutup kan? Pakailah kasut sekolah kamu tu. Jangan tiba-tiba mengada nak pakai selipar pula. Tak boleh. Okey. Apa gunanya kita pakai kasut bertutup? Untuk kita lindung kaki kita. Untuk semua peralatan perlindungan diri, semua yang kita pakai ni adalah untuk lindung diri kita. Untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Untuk diri kita dulu. Okey. So, itu adalah tanggungjawab kita untuk lindung diri kita terlebih dahulu. Okey, so jom kita pergi kepada apa yang ada dalam makmal. Peralatan keselamatan yang ada dalam makmal. Okey, kamu tengok gambar pertama ni apa? Cikgu, apa ni Ini tempat pembilas tangan ke? Bukan. Ini adalah yang pertama, gambar yang pertama ini adalah pembilas mata. Pembilas mata. Okey, apa gunanya pembilas mata ni? Nama pun pembilas mata. Haruslah untuk kita bilas, untuk kita cuci mata sekiranya mata kita terkena bahan kimia. Contohlah. Tak ada goggle dalam makmal, kita buat eksperimen. Lalu bahan kimia tu terpercik kena mata kita. Kamu kena segera pergi kepada stesen pembilas mata ni, bilas mata kamu. Nak bilas mata tu tahulah pedih, tapi janganlah tutup mata. Macam mana nak bilas mata kalau tutup mata? Kena buka mata, kita kena bilas mata kita. Okey. Yang kedua, gambar kedua ni apa ya murid-murid? Ini adalah stesen pancuran keselamatan. Pancuran keselamatan ataupun nama glamour dia dalam bahasa Inggeris. Safety shower. Keselamatan. Okey. Safety shower ataupun pancuran keselamatan ni guna dia untuk kita bilas badan kita yang terkena bahan kimia. Katakanlah, okey cikgu, saya dah pakai baju makmal. Saya dah ambil langkah berjaga-jaga. Tapi asid tu masih juga meresap masuk dalam baju saya. Jadi, kamu kena pergi segera ke stesen pancuran keselamatan ni. Mesti kena cepat-cepat pergi stesen pancuran keselamatan ni. Buka air kat situ. Bilas badan kamu. Okey, tapi kalau tak ada apa-apa, jangan pandai-pandai kamu mandi dekat situ pula. Ni bukan tempat mandi. Ni tempat sekiranya ada kecemasan, kena asid dekat dalam baju, dekat baju. So, inilah guna dia, bukan suka-suka ya. Alright, so kita tengok kepada gambar yang ketiga. Apa pula ni cikgu? Saya tengok gambar ketiga dengan gambar keempat ni sama je. Tak sama. Gambar yang ketiga ni adalah kabinet aliran lamina. Kabinet aliran lamina. Saya ulang lagi murid-murid. Kabinet aliran lamina. Apa guna kabinet aliran lamina ni? Biasanya kita
gunakan kabinet aliran lamina ni bila eksperimen tu melibatkan bahan-bahan mikroorganisma. Contohnya virus, bakteria, protozoa. Kita tak nak udara luar yang ada macam-macam pencemar masuk ke dalam kabinet ni. Nanti dia akan mencemarkan kita punya spesimen, kita punya bahan bakteria tu yang kita nak kaji. Jadi kita kena buat eksperimen yang melibatkan bakteria tu dalam kabinet aliran lamina ni. Okey, kabinet aliran lamina ni udara luar tak boleh masuk dalam, tapi udara dalam dia boleh keluar. Dia ada penapis udara. Okey, jadi yang keempat, kita tengok pula apa ni? Tadi kabinet aliran lamina, yang ni kita panggil apa cikgu? Kita panggil kebok wasap. Kalau nama glamour dia yang selalu orang sebut lah, orang jarang sebut kebok wasap ni. Tapi orang selalu sebut fume chamber. Fume chamber ni untuk kita elakkan gas beracun dilepaskan. Okey, tadi saya kata kalau kita pakai kabinet aliran lamina ni, udara luar tak boleh masuk dalam. Itulah beza dia kebok wasap dengan aliran lamina ni. Udara luar boleh masuk dalam, tapi udara dekat dalam dia tak boleh pergi keluar. Biasanya kita buat eksperimen bila melibatkan bahan-bahan yang berbau dan beracun. Sebagai contoh, bromin dengan klorin. Murid-murid, okey, kalau kamu ada soalan, sila lampirkan di ruangan komen supaya saya boleh tengoklah dan saya akan pilih soalan yang relevan. Okey, saya sambung balik. Kenapa klorin dengan bromin kita kena buat eksperimen ni dalam kebok wasap? Sebab kita tahu klorin dengan bromin tu adalah satu bahan yang berbau. Bila kita terhidu dalam kuantiti yang banyak, dia boleh menyebabkan gangguan pernafasan kita. Untuk orang yang ada alergik atau asma, ianya sangat berbahaya. Sebab tu sebarang benda yang beracun, gas yang berbau, klorin atau bromin, kita kena buat dalam kebok wasap ni. Okey, kita dah belajar tentang peralatan perlindungan diri. Apa yang ada dalam makmal. Sekarang ni, kita pergi kepada bila kita buat eksperimen, mestilah ada sisa kan? Setiap eksperimen kita buat ada bahan sisa. Jadi macam mana kita nak uruskan bahan sisa ni? Nak uruskan bahan sisa ni senang je. Pertama sekali, kamu kena kelaskan bahan sisa kamu tu kepada 4. Tengok ni, 4 ya. A, B, C, D. A tu apa cikgu? Macam lagu ABC je. A tu ayam ke? B tu bola ke? Tak. A tu untuk peralatan kategori tajam. Untuk peralatan tajam seperti picagari. Tengok gambar ni, picagari kan? Yang ni kita panggil scalpel. Ni biasanya kalau untuk eksperimen yang melibatkan kamu kena belah sesuatu lah. Okey, untuk bahan-bahan kategori A ni, kita namakan dia peralatan tajam ni ataupun kategori A, kita kena masukkan dalam bekas khas. Biasanya bekas khas ni dia ada tulis lah peralatan tajam. Ditulis kategori A, kita masukkan dalam tu dan kita tak payah autoclave. Autoclave atau tak payah sterilkan. Tak payah sterilkan. Okey, kita pergi kepada bahagian kategori bahan sisa B, iaitu pepejal yang tak tajam. Tak tajam. Apa yang tak tajam ni? Macam kita punya topeng muka, sarung tangan getah kita. Masa kita buat eksperimen kan kita pakai topeng muka, sarung tangan getah. Sila tukar topeng muka anda ya selepas buat eksperimen. Jadi yang ni kita masukkan ke dalam plastik khas. Lepas tu kita autoclavekan. Kita kena sterilkan untuk buang segala-gala kuman, barulah kita proceed dengan langkah seterusnya. Okey. Kategori C pula. Comel kan tikus ni? Bayangkanlah tikus ni dah mati. Bangkai haiwan. Contohlah hari tu kita buat eksperimen melibatkan kita kena belah tikus tu, nak tengok organ tikus tu. Jadi selepas buat eksperimen, tikus ni boleh ke biarkan je atas meja? Tak boleh, kena buang. Macam mana kita nak uruskan ni? Kita namakan dia sebagai kategori C, kita balut dalam beg plastik bio bahaya. Kita masuk dalam beg plastik bio bahaya. Dan kita sejuk beku. Alamak, kenapa kena sejuk beku cikgu? Kita kena sejuk beku sebab kita nak mengelakkan bau. Bangkai kalau kita biarkan terlalu lama, dia akan menyebabkan bau yang kurang menyenangkan. Jadi untuk mengelakkan bau tu, mengelakkan lalat pergi datang dekat bangkai ni, kita kena
bekukan dia. Sebelum kita buang, kita bekukan dulu. Okey, dan yang keempat, kategori D, cecair. Okey, cecair. Sebagai contoh ya, darah. Pada hari tu kamu buat eksperimen melibatkan darah. Nak tahu kamu ni darah A, darah B ke darah O, darah AB. Jadi darah tu kamu kena buang dekat mana? Tu contoh cecair. Lepas tu contoh lain adalah cecair seperti asid, alkali. Okey, kita dah belajar kan? Okey, cecair ni macam mana kita nak lupuskan? Ada benda kita boleh lupuskan dalam sinki. Ada benda kita lupus dalam sinki. Ada benda kita tak boleh lupus dalam sinki. Apa yang kita tak boleh lupus dalam sinki? Yang kita tak boleh lupus dalam sinki adalah asid kuat, alkali kuat. Cikgu, kenapa tak boleh? Buang je lah. Tak boleh asid kuat dengan alkali kuat, dia akan menyebabkan hakisan. Dan ianya sangat bahayalah. Nanti pipe tu semua terhakis dan menyebabkan pengaratan. Tak boleh. Asid kuat, alkali kuat. Lepas tu pelarut organik pun tak boleh. Contoh macam benzina. Benzina kamu tak boleh buang dalam makmal dalam sinki makmal, nanti dia akan menyebabkan air tu tercemar. Kan ada kan air dekat Selangor dan wilayah Klang Valley yang terganggu sebabkan pencemaran air ni lah. Adalah kilang-kilang ni buang terus sisa cecair diorang, sisa asid dan alkali pelarut organik diorang terus ke dalam sungai. Itulah air terus tercemar, terus 1 KL tak ada air. Okey, yang boleh dilupuskan dalam sinki apa? Yang boleh kita lupuskan dalam sinki adalah asid dengan alkali lemah ataupun sisa darah tadi kita boleh je lupuskan dalam sinki. Okey, jadi untuk kategori cecair untuk yang darah tadi, kita kena autoclave dulu sebelum kita lupuskan. Kita kena sterilkan dulu supaya tak ada kuman. Okey, dan sebelum kita buang dalam sinki makmal. Okey. Jelas tak dekat sini murid-murid? Ada sebarang pertanyaan, sila tulis di ruangan komen. Jadi saya boleh pilih soalan yang relevan. Okey, memandangkan tak ada soalan, saya rasa semua sangat jelas ya. Okey, jom kita dah tahu dah kategori bahan sisa ni ada berapa. Macam mana kita nak uruskan bahan sisa. Jadi sekarang ni kita kena tahu prosedur operasi standard pelupusan. Okey, tahulah tadi ada 4 kategori bahan sisa. Yang pertama tajam, yang kedua tak tajam, yang ketiga C adalah kategori organ ataupun sisa haiwan dan yang keempat adalah cecair. Cecair tadi boleh buang dalam sinki ataupun tak boleh buang dalam sinki. Jadi untuk kategori A yang tajam ni dan kategori B tak tajam, kategori C untuk bangkai haiwan, apa kita kena buat? Untuk kategori A tadi kita tak payah autoclave kan? Jadi kita simpan dia dalam bekas khas. Kita simpan dalam bekas khas. Untuk kategori B pula, kita kena sterilkan. Lepas kita sterilkan, kita masuk ke dalam bag autoclave, kalis bocor. Make sure bag tu tak bocor lah. Dan untuk kategori C pula, kita kena simpan dalam penyejuk beku. Kita kena bekukan untuk mengelakkan bau yang saya dah cakap tadi. Selepas tu, kita akan bungkus sisa-sisa kita. Kita akan label sisa kita. Label sama ada A, B, C. Kalau kita tulis dekat situ, A maksudnya orang dah tahulah, oh ni tajam ni. B orang tahu ni tak tajam. C orang tahu ni antara organ atau sisa haiwan yang kita pakai. Okey, selepas tu, apa kita kena buat? Kita kena masukkan dalam tong bayu bahaya. Untuk bahan C tadi, kita kena simpan dalam tempat sejuk supaya dia tak berbau sebelum kita lakukan pelupusan berpusat. Okey, selesai untuk bab ni. Bukan untuk bab ni, untuk subtopik ni. Sekarang kita pergi kepada macam mana sekiranya berlakunya kemalangan dalam makmal. Macam mana kita nak uruskan tumpahan bahan kimia tu dalam makmal. Bagaimana sekiranya ada ketumpahan merkuri dalam makmal. Merkuri ni sangat bahaya nanti saya jelaskan kenapa dia bahaya. Okey. Sekiranya kamu masa tu buat eksperimen, tengok dekat bahagian tumpahan bahan kimia sebelah kiri ni kita tengok. Asid kamu tertumpah, alkali kamu tumpah. Apa-apa kejadian, tolong segera bagi tahu guru.
tolong cepat-cepat bagi tahu cikgu. Kalau cikgu tak ada, bagi tahu pembantu makmal. Tolong yang ni wajib buat. Okey. Dan yang kedua, kita kena jadikan kawasan tumpahan tu sebagai kawasan larangan. Janganlah nampak pula ada asid tumpah, kamu sengaja nak pergi sana ambil gambar sat. Tak boleh. Kita kena jadikan dia sebagai kawasan larangan. Okey. Selepas tu, kalaulah katakanlah sekolah kamu ada kit tumpahan bahan kimia ni yang warna kuning ni. Sekarang ni banyak makmal dah ada lah. Dulu waktu zaman saya tak adalah kit-kit macam ni. Kita ambil je pasir dekat luar. Okey, kalau makmal kamu ada kit tumpahan bahan kimia ni, dalam ni ada pasir, taburkan pasir tu dekat tumpahan bahan kimia yang berlaku. Selepas tu, dalam ni ada skop. Kita kaut tumpahan tu dengan menggunakan skop dan kita buang dengan selamat. Biasanya kita tanam lah. Okey, kenapa kita pakai pasir ya, murid-murid? Cikgu, kenapa kita pakai pasir? Sebab pasir ni dia berupaya nak serap bahan kimia. Okey, sekarang ni kita pergi kepada tumpahan merkuri. Menarik ni merkuri. Sekarang saya nak tanya, siapa tahu merkuri ni biasanya kita dapat dekat peralatan apa? Kita dapat kat mana? Ada tak sesiapa yang tahu merkuri ni kita dapat kat mana? Macam tak ada respon je. Tak tahulah tu. Okey. Okey. Merkuri ni kita dapat biasanya dekat dalam makmal ni kita dapat pada termometer. Kamu tahu termometer ada satu line yang warna merah kat dalam tu? Itulah merkuri. Nampak macam sikit tapi bahaya. Kenapa merkuri ni bahaya? Sebab bila kita terkena ataupun terdedah dengan kandungan merkuri yang tinggi, dia boleh menyebabkan kegagalan organ. Kalau kesan jangka masa pendek dia mungkin hanya ada ruam ataupun gatal-gatal. Tapi kesan jangka masa panjang kita tak tahu, dia boleh menyebabkan kanser dan boleh menyebabkan kegagalan organ berfungsi. Sangat bahaya merkuri ni. Dan yang paling menarik, merkuri ni adalah satu-satunya logam. Dia logam. Satu-satunya logam yang wujud dalam sifat cecair. Cecair dalam suhu bilik. Menarik kan sains ni? Dia logam. Tapi bila dia wujud dalam suhu bilik, dia jadi cecair. Ni adalah satu-satunya logam. Merkuri satu-satunya logam yang wujud dalam keadaan cecair dalam suhu bilik. Sedikit maklumat tambahan lah saya beritahu kamu. Okey. Sama dengan tumpahan bahan kimia tadi, kita kena bagi tahu cikgu. Tak ada cikgu, kita bagi tahu pembantu makmal. Jadikan kawasan tumpahan tu sebagai kawasan larangan. Ni special sikit. Cuba tengok dekat sini. Ada alat dalam bahasa famous dia mercury spill kit. Kit tumpahan merkuri. Dalam ni dia ada sulfur, dia ada skop, dia ada sarung tangan tebal. Biasanya diperbuat daripada nilon sebab kita tak nak merkuri tu meresap dalam kulit kita. Okey, dan kita taburkan serbuk sulfur yang ada dalam kit kita ni tadi. Kenapa sulfur? Sebab sulfur je yang boleh menyerap merkuri. Biar dia menyerap merkuri, biarkan dulu beberapa minit. Selepas tu, biasanya cikgu atau pembantu makmal dia akan hubungi pasukan hazmat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Cikgu, hazmat ni apa? Saya tahu bomba je. Hazmat ni adalah satu pasukan khas dalam Jabatan Bomba yang akan menguruskan sebarang insiden berkaitan dengan bahan kimia ataupun merkuri. Biasanya kalau sedikit, dia suruh skupkan sulfur ni tadi dekat tanam dekat dalam tanah. Tapi kalau banyak, biasanya bomba akan datang. Pasukan hazmat ni akan datang. Okey, selesai. Kita pergi kepada insiden lagi. Sekiranya dekat makmal terdapat kebakaran, apa kita kena buat? Nampak ni? Ni apa ni? Ini adalah pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran. Okey, murid-murid. Ni soalan pengetahuan amlah saya nak tanya. Ada berapa jenis alat pemadam kebakaran? Ada 4. Yang pertama, air. Alat pemadam kebakaran jenis air. Biasanya label dia ni berwarna merah lah. Yang kedua adalah serbuk kering. Yang kedua biasanya serbuk kering. Yang ketiga apa lagi? Siapa tahu? Jenis alat pemadam api. Ya, ada sesiapa tahu? Okey, yang ketiga ni adalah
CO2. CO2 ni apa? Karbon dioksida. Dan yang keempat adalah kita dah ada serbuk kering, kita dah ada air, kita ada karbon dioksida. Buih. Yang keempat adalah buih. Alat pemadam kebakaran ni ada 4 jenis. Yang 4 jenis ni kamu kena ingat sampai bila-bila. Soalan ni biasanya akan ditanya dalam kertas 1. Air, serbuk kering, karbon dioksida, buih. Buih dengan karbon dioksida ni biasanya kita padamkan kebakaran yang melibatkan tempat-tempat tersembunyi. Okey, kita tengok jenis api pula. Jenis api ni ada 6 jenis. A, B, C, D, E, F. Sains ni dia gemar pula pakai A, B, C, D, E, F. Jenis kebakaran ni ada 6 jenis. Okey, kita pergi satu-satu. Sekiranya berlaku kebakaran jenis A. A ni adalah bahan pepejal mudah terbakar. Contohnya macam kertas. Apa lagi bahan kotak yang mudah terbakar ya. Kertas, kotak, kayu. Semua ni kalau terjadi kebakaran yang melibatkan bahan-bahan ni, kertas ni semua, kita kena buat pakai alat pemadam kebakaran jenis air, jenis buih, jenis serbuk kering. Kita kena pakai yang 3 ni je, tak boleh pakai benda lain. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Okey, B, cecair mudah terbakar. Contohnya etanol. Kita tahu etanol adalah satu cecair yang mudah terbakar. Ataupun kerosin, ataupun petrol. Apa yang kita boleh pakai? Buih, serbuk kering dan karbon dioksida. Okey, untuk jenis kebakaran C, gas mudah terbakar. Gas LPG yang dekat dapur kita tu, nak masak, ada gas tu. Kalau gas tu, punca kebakaran daripada gas LPG tu, kita kena padam kebakaran menggunakan serbuk kering ataupun karbon dioksida. Okey, untuk D, jenis kebakaran D, peralatan logam mudah terbakar. Dah belajar dalam tingkatan 2, alkali metal ataupun logam alkali yang mudah terbakar. Bila kita kena dekat air, dia akan meletup. Bila kena ke api, dia senang terbakar. Jadi kita kena guna satu alat je, alat pemadam kebakaran jenis serbuk kering je boleh pakai. Tak boleh pakai lain Okey, dan untuk E, jenis kebakaran E yang berasal daripada peralatan elektrik. Bila dia, punca dia adalah ke peralatan elektrik, kita kena pakai antara dua jenis ni, serbuk kering ataupun karbon dioksida. Kenapa? Sebab biasanya kebakaran melibatkan elektrik ni, dia adalah dalam komponen yang tersembunyi. Jadi, yang paling sesuai sekali buihlah dengan karbon dioksida sebab dia adalah partikel yang kecil. Dia boleh masuk kat tempat-tempat tersembunyi. Sebab tu kita kena pakai 2 benda ni. Serbuk kering, karbon dioksida. Dan yang terakhir, F. Apa yang berpunca daripada lemak dan minyak masak. Kalau kebakaran berpunca daripada lemak ataupun minyak masak, biasanya kita akan pakai serbuk kering, karbon dioksida. 2 ni. Okey, kenapa ya murid-murid penting untuk kita tahu jenis api berpunca dari mana? Sebab kalau kita salah guna alat pemadam kebakaran ni, dia boleh menyebabkan kebakaran tu, api tu lebih marak, api tu lebih besar. Lagi bahaya nak padamkan api, tak jadi padam, jadi makin besar. Okey, so far kamu semua jelas tak? Kita dah habis ni dalam unit 1 ni. Kita dah habis dalam unit 1 ya. Cepat sungguh. Okey, jadi kita recap sedikit lah. Tadi kita dah belajar tentang peralatan keselamatan dalam makmal, iaitu peralatan yang kita pakai dan peralatan yang ada dekat dalam makmal. Seterusnya apa lagi kita belajar? Cara menguruskan sisa bahan dalam makmal ni. Lepas eksperimen kita ada 4. A untuk bahan tajam, B untuk bahan tak tajam, C untuk organ ataupun bangkai, dan D cecair. Cecair boleh buang dalam sinki kalau dianya bukan asid lemah. Kalau ianya asid lemah atau alkali lemah, dan tak boleh buang dalam sinki sekiranya asid kuat atau alkali kuat. Lepas tu apa lagi kita belajar? Kita belajar tentang pengurusan insiden. Sekiranya terjadinya tumpahan bahan kimia, apa yang kita nak buat? Sekiranya terjadinya tumpahan merkuri, apa kita nak buat? Okey, dan yang terakhir, kita belajar tentang jenis alat pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran ada 4 jenis. Air, serbuk kering, karbon dioksida, buih. Okey,
Jom kita tengok, kita pergi kepada jenis soalan peperiksaan. Saya akan bagi sedikit tips untuk kamu menjawab soalan peperiksaan. Okey. Kita pergi kepada, kita tahu dalam sains ni ada kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 merangkumi 40 soalan. Dalam format baru ni ada 40 soalan yang kamu kena jawab dalam 1 jam 45 minit. 1 jam 15 minit. Okey, kalau dulu SPM sebelum ni ada 50 soalan. Tapi sekarang ni dia dah kurangkan. Dia dah kurangkan, dia bagi 40 soalan. Okey, pilihan jawapan sama ada 4 ataupun 3. 4 atau 3 maksudnya A, B, C, D dan dia boleh jadi juga A, B, C sahaja. Okey. Jom saya akan bagi sedikit banduan. Nak jawab kertas 1 ni, kita nak tembak kertas 1 ni ada teknik-teknik dia. Teknik apa tu? Jom. Teknik GPS. GPS ni apa cikgu? GPS ni Waze ke? GPS ni Google Map ke? Tak, GPS ni adalah G untuk garis, P untuk potong, S untuk selesai. Garis kata kunci kamu. Setiap soalan ada kata kunci dia. Sila baca, faham dan garis. Apa yang soalan tu nak? Okey. Potong yang bukan jawapan. Mestilah dalam banyak-banyak A, B, C, D tu, ada yang kamu pasti betul-betul salah. Jadi sila potong untuk menyebabkan kamu keliru. Ya, saya nampak Kejuan Google Map, bukan Google Map dia adalah garis potong dan selesai. Okey? Ingat tau, garis potong selesai. Bukan Google Map, bukan Waze. Okey. So, S untuk selesai. Selesai jawab. Jawab yang kamu betul-betul pasti. Jangan lupa pindahkan jawapan kamu daripada kertas objektif ke dalam kertas OMR. Yang kita hantar tu OMR kan nanti. Okey, jom kita cuba teknik ni. Berkesan ke tak berkesan? Okey. Natrium ni merupakan bahan logam yang sangat reaktif. Peralatan manakah yang sesuai digunakan? Peralatan yang manakah sesuai digunakan untuk memegang natrium dalam makmal? Okey murid-murid, mana yang kamu rasa kata kunci dia? Sila garis kata kunci. Natrium. Natrium ni bahan reaktif, sangat reaktif. Dia adalah bahan logam alkali. Logam alkali ni sangat reaktif. Dia tak stabil. Kalau kena air dia boleh meletup. Kalau kena api dia boleh terbakar atau meletup. Okey, jadi bila kita handle logam-logam yang reaktif ni, yang tak stabil ni, kita kena pakai apa? Forceps ke? Boleh jadi betul cikgu. So biarkan forceps. Spatula. Spatula ni apa? Spatula yang macam sudu tu. Kita pakai sudu nak pegang logam ni. Tak sesuai kan? Jadi sila gariskan. Sila pangkahkan. Yang betul-betul kamu pasti sila pangkah. Buang terus. Jangan jawab langsung. Okey, yang C, rod kaca. Rod kaca ni untuk kita kacau cecair cikgu. Lagi tak sesuai. Okey, so potong lagi. Ada pemegang kayu. Oh, Kejuan dah jawab. Jawapannya adalah D. Kenapa D ya? Kenapa kamu rasa D? Okey, kita tengok balik, kita ulang balik. Forceps ni dia adalah bahan yang diperbuat daripada logam. Betul? Logam. Logam ni boleh terbakar tak? Tak boleh hantam. Nak hantam pun kena ada teknik dia. Okey, antara dua lah. Antara dua, A dengan D ni. Okey, dia perbuat dari forceps, kita tahu dia diperbuat daripada logam. Manakala pemegang kayu, nama pun kayu, mestilah diperbuat daripada kayu kan? Okey, kita tahu logam alkali ataupun natrium ni dia mudah terbakar. Bila dia mudah terbakar, tiba-tiba je dia boleh terbakar kalau dia kena dengan oksigen. Jadi kalau kita pegang dengan kayu, tak ke lagi kayu tu boleh terbakar? Kayu tu boleh terbakar. Jadi sangat bahaya. Dan jawapan yang betul adalah forceps. Forceps adalah peralatan yang paling sesuai kalau kita nak pegang logam reaktif seperti natrium ni. Okey, kita tengok. Kita try GPS teknik ni dekat soalan seterusnya. Apa pula soalan ni? Jadual 1 menunjukkan contoh bahan sisa yang tak boleh buang dalam sinki. Tak boleh masuk dalam sinki. Kita tak boleh buang. Kenapa Cyanida dengan mercury. Oh, mercury ni mana boleh buang dalam sinki kan? Okey. Berdasarkan contoh di atas, cyanida dengan mercury ni, kenal pasti pernyataan yang benar. Dia dah bolkan untuk kamu senang cari kata kunci. Kata kunci dia tadi apa?
Garis atau bulat lah. Benar. Nak cari statement yang benar. Kalau yang tidak benar, dia kata dia tak benar. Sila bulatkan garis kata kunci tu. Okey, jom kita tengok satu persatu. Sianida bahan yang terlalu beralkali, merkuri meruap. Bukan kan? Sianida ni bukan alkali, bukan asid. Jadi confirm lah salah. Sila pangkah, buang jawapan yang salah tu. Okey. B. Sianida sangat mudah meruap. Merkuri sisa organik. Merkuri ni sisa organik ke? Alamak cikgu, saya tak pastilah. Jadi kalau tak pasti, kamu biarkan dulu. Sianida dan merkuri ni adalah bahan toksik dan sangat beralkali. Kalau ada alkali je, salah kan? Jadi kita potong, pangkah, kita buang jawapan yang salah ni. Dan yang terakhir, sianida adalah bahan toksik. Merkuri adalah logam berat. Okey, jadi pilihan jawapan antara B dengan D. Kamu rasa mana jawapan yang betul? Okey, ada sesiapa tahu jawapan yang betul? Okeylah. Sianida ni dia tak mudah meruap ya. Merkuri bukan sisa organik. Jadi jawapan yang betul adalah toksik. Kan saya cakap tadi, merkuri ni bahaya. Kenapa dia bahaya? Sebab dia adalah logam berat. Logam berat ni dia sangat-sangat bahaya. Dia boleh meresap dalam badan kita, kesan jangka masa panjang dia boleh menyebabkan kanser kulit ya. Okey, tanpa membuang masa kita tengok soalan seterusnya. Rajah 1 menunjukkan contoh bahan sisa biologi. Apa ni murid-murid? Picagari. Nampak tak ni tajam dekat sini? Ni picagari ya. Picagari ni kategori apa? Kita tadi ada 4 kategori kan? A, B, C, D. Picagari tajam. Jadi dia dalam kumpulan kategori A. Bahan sisa kategori A. Okey. Kaedah yang manakah yang betul untuk menguruskan bahan buangan biologi yang dinyatakan di atas? Untuk mengurus bahan picagari ni. Mana yang paling sesuai? Yang betul. Jadi kata kunci kamu mana? Garis kata kunci. Betul. Untuk menguruskan bahan buangan biologi di atas. Kita balut dengan kertas tisu ke? Saya tak pernah belajar balut dengan kertas tisu ni. Jadi salah lah, confirm salah. Masuk dalam bekas sisa tajam. Nama pun tajam kan? Jadi betul ni. Tapi jangan stop dulu, baca dulu. Mana tahu ada jawapan yang lebih relevan? Pilih jawapan yang terbaik. Dia biasanya akan bagi 2 pilihan jawapan yang mengelirukan. Jadi kamu kena pilih betul-betul. Dinyah kontaminasi. Kita kena nyah kontaminasi dulu ke untuk tajam ni? Tak perlu ya. Jadi confirm salah. Buang dalam beg plastik bio bahaya. Beg plastik bio bahaya ni kalau bahan tu kategori C, iaitu bangkai ataupun organ. Jadi jawapan yang paling betul, selesai masukkan dalam bekas tajam. Kan dah selesai GPS teknik kamu? Garis kata kunci. Garis kata kunci. Lepas tu buat apa? Pangkah jawapan yang tak betul dan selesai pilih jawapan yang terbaik. Okey. So, kita tengok soalan seterusnya. Rajah 1 menunjukkan kebakaran pada palam elektrik. Kebakaran ni disebabkan oleh elektrik. Tadi kalau kebakaran melibatkan elektrik, kita kena pakai apa? Ada 2 jenis pemadam api. Ada 2 je. Apa? Apakah jenis pemadam api yang boleh memadamkan kebakaran ni? Kita nak padamkan kebakaran elektrik ni apa? Kata kunci dia? Palam elektrik ni. Gambar ni sendiri adalah kata kunci. Jadi kita pakai apa? Tadi kita ada 4 jenis. Air, buih, lagi apa? Serbuk kering dan karbon dioksida. Yang paling sesuai untuk kebakaran elektrik kita tahu dia melibatkan komponen dalaman. Iaitu 2 benda ni. Serbuk dan karbon dioksida. Katakanlah kamu tak ingat yang kamu dah belajar tu. Tengok pilihan jawapan dia. Jangan panik. Tengok pilihan jawapan. Buih. Okey, tahulah buih ni antara kategori pemadam kebakaran. Pasir. Pasir ni tak ada pula saya belajar. Jadi, saya pangkah je lah. Pangkah. Buang jawapan yang confirm salah. Air. Air tak boleh ni sebab elektrik.
Jadi pilihan jawapan antara buih dengan serbuk kering. Yang paling tepat adalah serbuk kering ataupun karbon dioksida. Kawan dia dua tu. Okey. Jom kita tengok kertas 2. Kita pergi kepada kertas 2. Okey, murid-murid, dalam sains kertas 2 kita ada 3 bahagian. Yang bahagian pertama bahagian A, B, C. Bahagian pertama dia biasanya ada 4 soalan melibatkan soalan kemahiran proses sains. Kamu kena perhati, kamu kena beri inference, kamu kena bagi hipotesis. Untuk bahagian B ni, teori dengan aplikasi. Kalau kamu tak baca, sorry to say, memang tak dapat jawab lah. So sebab tu lah kita buat kelas intensif ni. Kita ulang kaji mana yang penting, apa yang kamu kena tahu untuk sediakan kamu untuk jawab bahagian B ni. Okey, bahagian A ni dia ada teknik dia. Untuk bahagian B ni, kena baca. At least tahulah basic-basic kan. Ada 6 soalan, kena jawab semua. Markah 38 markah. Okey, untuk bahagian C, dia ada soalan pilihan dan soalan wajib jawab. Soalan 11 ni wajib jawab, dia soalan esei. Dan soalan 12 atau 13 adalah soalan pilihan. Okey. Untuk soalan pilihan ni, saya sarankan kamu jawab yang mana kamu pasti. Topik mana yang betul-betul kamu menguasai. Okey. Masa yang diperuntukkan 2 jam 30 minit. Total markah 80 markah. Ya, nampak ni bahagian B. Markah yang diperuntukkan adalah 38 markah. Semuanya melibatkan teori dan aplikasi. Okey, tanpa membuang masa. Jom kita pergi. Ini saya dah bagi jawapan siap-siap lah. Tapi kita bincanglah sama-sama kan. Okey. Rajah menunjukkan beberapa bahan sisa di dalam makmal. Berapa bahan sisa dalam makmal? Kita tengok satu-satu. Jarum terpakai. Kategori apa A, B, C, D? Kita dah pergi tadi. A, B, C, D. Dia tajam kan? Jadi dia kategori A. Larutan natrium klorida. Dia kategori apa? A, B, C, D. Sebab dia cecair, maka dia adalah kategori D. Ethanol. Dia cecair. Okey, D juga. Botol kaca pecah. Tajam kan? Maka ianya kategori A. Asid sulfurik pekat. Kategori D. Asid sulfurik pekat. Asid pekat ni. Benzina. Benzina ni apa? Pelarut organik. Dia kategori D sebab dia cecair kan? Okey. Berdasarkan rajah, senaraikan bahan sisa. Okey. Boleh buang dalam sinki. Yang mana kamu boleh buang dalam sinki? Boleh buang dalam sinki. Gariskan kata kunci. Boleh buang dalam sinki. Jadi, yang boleh kamu buang dalam sinki adalah larutan natrium klorida dengan ethanol sebab dia tak pekat. Ni boleh buang dalam sinki. Yang tak boleh buang dalam sinki adalah selain daripada tu. Benda tajam tak boleh buang dalam sinki. Jarum terpakai. Botol kaca pecah tajam tak boleh buang. Asid sulfurik pekat tak boleh buang dalam sinki sebab dia boleh menyebabkan hakisan. Benzina, pelarut organik boleh menyebabkan tercemar. Tak boleh buang dalam sinki. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Jelaskan bagaimana sisa bahan yang anda senaraikan di A1 diuruskan dengan cara betul. Macam mana sisa yang kamu senaraikan di A2? A2 tadi ni, A2 ni bahan yang tak boleh buang kan? Tak boleh buang sinki. Macam mana kamu uruskan kan? Sebab tak boleh buang dalam sinki. Okey, untuk benda yang tajam, jarum terpakai dengan botol kaca pecah tu, kita masukkan dalam tong merah. Tong merah ni kita biasanya dia berwarna merah ataupun tong bahan sisa A. Untuk bahan-bahan tajam semua kita masukkan dalam tong merah ni. Untuk asid sulfurik pekat pula. Tepu ni pekat kita tuang dalam bekas berlabel. Kita kena labelkan. Asid sulfurik pekat ataupun H2SO4 saturated. Benzina, pelarut organik, kita simpan dalam bekas khas, boleh diperbuat dalam kaca ataupun plastik. Tapi biasanya asid sulfurik pekat kita pakai bekas kaca ya murid-murid. Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan menarik ni. Sejenis alat pemadam api. Alat pemadam api ni, dia dah tulis dah apa? CO2. CO2 apa? Karbon dioksida. Kamu kena familiar ya? Term-term ni karbon dioksida. Apakah kod warna bagi alat tersebut? Biasanya kod warna dia adalah warna hitam. Kalau kod warna untuk buih, yang tu lain.
Okey, apakah punca kebakaran yang sesuai bagi penggunaan alat pemadam kebakaran tersebut? Berikan alasan anda. Dia suruh bagi alasan. Ada 2 soalan ni. Biasanya soalan yang bagi 2 ni, dia ada 2 markah. Nampak tak 2 markah? Maksudnya kena ada 2 jawapan juga. Okey, punca kebakaran. Punca kebakaran yang kita boleh padamkan. Apa? Ni kata kunci dia ni. Punca kebakaran. Jadi kebakaran yang timbul daripada aliran elektrik, gas, uap yang mudah terbakar. Sebab apa? Ni dah 1 markah untuk jawapan yang dekat sini. Dan lagi 1 markah sebab gas karbon dioksida dia tak mengalirkan elektrik. Lepas tu dia boleh menembusi sebab gas, nama pun gas, dia boleh tembus kawasan yang tersembunyi. Dia boleh tembus kawasan yang ada permukaan yang kecil ya. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Sambungan daripada soalan pemadam kebakaran tadi. Namakan alat pemadam api yang paling sesuai digunakan untuk memadam kebakaran yang berpunca daripada logam aktif. Logam aktif ni untuk selain alat pemadam api jenis karbon dioksida. Saya ada satu tips dekat sini untuk sebarang jenis kebakaran. Ada satu alat pemadam kebakaran yang kita boleh pakai untuk padam semua kebakaran. Sebarang jenis kebakaran. A, B, C, D, E, F. Semua dia boleh padam. Iaitu serbuk kering. Jenis serbuk kering kita boleh padam semua. Ingat tu sampai bila-bila alat pemadam api jenis serbuk kering kita boleh pakai untuk padam semua jenis kebakaran. Kebakaran elektrik ke, kebakaran melibatkan pepejal mudah terbakar macam kertas ke, melibatkan minyak, kita boleh pakai. Okey. Mengapakah alat pemadam api digantung pada dinding sesebuah bangunan? Kenapa kita gantung pada dinding? Kenapa kita tak letak je dekat lantai? Beri alasan anda. Kenapa ya? Okey, kamu bayangkan terjadi kebakaran di sekolah kamu. Kita lari, kita keluar daripada makmal ikut plan keselamatan yang kita dah buat semasa latihan kebakaran. Kita tak sempat dah nak tengok bawah. Lari je. Jadi, mata kita tengok atas je. Jadi, sebab itulah alat pemadam kebakaran sesuai untuk kita letak dekat dinding. Jangan letak dekat atas lantai sebab boleh diakses, mudah diakses. Boleh digunakan dalam kes-kes kemalangan kebakaran. 2 markah di sini. Soalan jenis ni adalah soalan aplikasi ya. Kamu boleh jawab mengikut logik fikiran kamu. Dalam buku teks memang tak ada. Kenapa pemadam api kita kena gantung? Kenapa pemadam api kita tak boleh letak lantai? Tak ada. Dalam buku teks memang tak ada. Ni kamu kena fikir. Fikir di luar kotak sedikit. Okey, setakat ni ada sebarang soalan tak? Okey, dia ada soalan? Alright, saya sambung ya. Mengapa kita perlu mengenal pasti jenis alat pemadam kebakaran? Ni pun dah bagi tahu tadi. Kita kena tahu jenis kebakaran supaya bila kita padamkan, api tu tak menjadi lagi besar. Kebakaran tu akan terpadamlah makin kecil, bukannya semakin besar. Kita padam kebakaran untuk matikan api, bukan untuk membina api tu. Okey. Okey, so kita pergi kepada soalan bahagian C. Biasanya soalan untuk unit 1 ni dia keluar jugalah dalam bahagian C. Okey, soalan bahagian C, pilihan. Pilihan ni antara soalan 12 ataupun soalan 13. Soalan pilihan ni, dia punya jenis ataupun konsep sama je. A ni boleh jadi perbezaan, persamaan, perbandingan, penerangan, definisi. Terangkan maksud pemadam kebakaran. Jelaskan perbezaan pemadam api jenis buih dan pemadam api jenis karbon dioksida. Macam itulah perbezaan dia. Konsep ni kita bina konsep. Biasanya dia bagi gambar ataupun dia bagi satu petemindah, kita kena bina konsep. Ada cara-cara dia. Buat keputusan. Dia bagi kamu 2 situasi, kamu buat pilihan. Antara makanan ayam goreng dengan salad. Yang mana lebih sihat? Kamu pilihlah. Kamu ada pilihan. Dia tak ada jawapan yang betul, tak ada jawapan yang salah. Penyelesaian masalah. Dia bagi kamu masalah. Kamu kena selesaikan masalah tu. Macam mana nak selesaikan masalah pencemaran air? Buat pilihan. Buat pilihan, contoh dia bagi kamu kategori, dia bagi kamu chiropraktik, ahli chiropraktik dengan ahli fisioterapi. Jika kamu mengalami kaki terseliuh, kamu nak pergi yang mana? Chiropraktik ke ahli fisioterapi? Macam tu contoh soalan pilihan. Dan aplikasi. Okey, dan tak semestinya susunan soalan ni boleh jadi macam ni.
Dia boleh jadi soalan aplikasi dulu, boleh jadi soalan perbezaan dulu, dan biasanya soalan konsep ni semua dekat bahagian B, soalan yang kedua ya. Okey. Kita tengok soalan bahagian C, soalan jenis mengkonsepsi. Tadi saya cakap soalan jenis mengkonsepsi ni dia akan bagi sama ada peta minda ataupun dia bagi gambar. Soalan ni dia bagi gambar kan? Kita sambung bahagian C ni tadi. Bahagian C. Cara nak tackle soalan ni senang je murid-murid. Kamu kena buat jadual macam ni. Tuliskan maklumat, 2 ciri sepunya. Letak 2 wajib ada 2 ciri sepunya. Lepas tu konsep awal. Bagi kau tahu konsep awal. Contoh lain, contoh selain, lain daripada alat pemadam kebakaran yang diberikan ni, bukan contoh, yang bukan alat pemadam kebakaran, konsep sebenar. Macam mana? Okey, maklumat ni kita ambil berdasarkan apa yang dia bagi. Soalan ni, alat pemadam api, yang ni alat pemadam kebakaran dan selimut api ni apa yang dia bagi kan? Adalah alat pemadam api. Macam tu je. Dah dapat 1 markah dekat sini. 1 markah senang kan nak dapat 1 markah ni? Kena dapat 6 markah ya murid-murid kat soalan ni. Okey. 2 ciri sepunya digunakan untuk memadam jenis kebakaran api kecil. Ya, biasanya didapati dalam makmal sains. Semua makmal ada ciri sepunya. Kamu akan dapat 1 lagi markah di sini. Okey, konsep awal. Alat yang digunakan untuk memadam api kecil dan didapati dalam makmal sains. Dia adalah gabungan daripada 2 ciri sepunya. 2 ciri sepunya tambah dengan maklumat. Maklumat yang kamu nyatakan tadi. Maklumat yang kamu nyatakan di atas ni. Gabungan. 2 ciri sepunya bagi dulu dan diikuti dengan maklumat. Okey, bagi contoh lain. Ada banyak kan contoh alat pemadam kebakaran? Jenis buih ataupun pasir, air. Kita tulis je. Dapat 1 markah dekat sini. Yang tadi sini pun 1 markah. Lepas tu yang bukan contoh, getah. Getah, kita tak boleh padamkan kebakaran kan? Bila getah, dia melibatkan kebakaran tu jadi semakin teruk lagi adalah. Okey. Okey. Dan konsep sebenar. Konsep sebenar ni macam mana pula? Konsep sebenar, kita bagi maklumat, dia terbalik. Maklumat tambah dengan 2 ciri sepunya yang kamu beri tadi. Okey, kamu tengok ni Beza tak konsep awal dengan konsep sebenar? Konsep awal kita nyatakan dulu 2 ciri sepunya diikuti dengan maklumat, dan konsep sebenar terbalikkan. 2 ciri terbalikkan, maklumat dulu alat pemadam api adalah alat yang digunakan memadamkan api kecil dan didapati dalam makmal. Diikuti dengan 2 ciri sepunya. Okey, dah settle. Settle bahagian C. So sekarang ni kita pergi dekat bab seterusnya. Cepat je kan, kita dah habis bab 1. Dah ulas soalan dah pun. Dalam bab ni sangat senang lah. Sangat senang. Okay, kita pergi dengan secara cepat dan padat. Apa yang kamu kena tahu dalam bantuan kecemasan ni? Ingat 2 perkara, iaitu CPR dan Heimlich maneuver. Heimlich. Bila keluar soalan ni, ingat je 2 ni. CPR, cardiopulmonary resusitasi, dan Heimlich maneuver. Okey, saya akan bagi step buat CPR, cardiopulmonary resusitasi. Tapi sebelum tu, bila kamu nak buat CPR dekat orang, boleh ke orang tu tengah tak ada tanda apa-apa, kamu buat CPR dekat dia tiba-tiba? Tak boleh ya. Bila kamu kena buat CPR? Bila orang tu tak
nafas, tak bernafas. Nampak orang tu tak bernafas, boleh buat CPR lagi tiada nadi. Bila orang tu tiada denyutan nadi. Lepas tu bila dia tak sedarkan diri, tak sedarlah. Jadi kita boleh buat CPR. Tak boleh suka-suka nak buat CPR. Orang tengah lari, sibuk nak buat CPR tiba-tiba. Tak boleh. Okey. Dan ada step dalam CPR ni. Yang pertama sekali, kamu kena letakkan tapak tangan kamu di bahagian tengah dada. Letak tapak tangan tengah dada pesakit. Tengah dada pesakit tu, tekuk lagi satu tangan, tekuk lagi satu tangan, bersilang antara satu sama lain, tegakkan tangan kamu, tekan di dada pesakit tu, antara 5 cm, agak-agaklah 5 cm hingga 6 cm. Jadi, picit hidung mangsa, hembuskan nafas mulut ke mulut. Yang ni, hembuskan nafas mulut ke mulut untuk kita salurkan udara ataupun salurkan oksigen. Okay. Kita manusia, kita tak boleh hidup tak ada oksigen. Kurang 1 minit tak ada oksigen, dia dah boleh menyebabkan otak kita mengalami, boleh mati otak. Jadi kalau lama tak dapat oksigen sangat bahaya. Sebab tu kita kena selang-selikan mampatan dada dengan nafas mulut ke mulut. Okey. Kita ulang lagi tekanan dada dalam kadar 100 hingga 120 kali setiap minit. Kita dongakkan kepala mangsa, dongakkan dahu mangsa untuk kita buka saluran pernafasan mangsa. Kita ulang lagi hembusan mulut ke mulut setiap 30 kali mampatan dada. Tu step CPR yang kamu kena buat. Okey, kita dah tahu CPR. Kita pergi kepada Heimlich maneuver. Heimlich maneuver ni untuk apa, cikgu? Untuk sekiranya seseorang itu tercekik. Bila dia tercekik, macam mana kita nak tahu orang tu tercekik ke tak tercekik cikgu? Macam mana kita nak tahu? Nampak dia pegang dua leher macam ni, dengan dua tangan dia. Dia tak boleh cakap, susah cakap, batuk-batuk. Dia susah nak nafas. Nampak macam tercekik macam ni lah, tengok gambar ni. Jadi, masa tu kita boleh buat teknik Heimlich maneuver ni. Macam mana teknik Heimlich maneuver ni? Okay, jom tengok step-step dia. Kita berdiri dekat belakang mangsa. Kita bongkokkan badan mangsa, bongkokkan mangsa. Selepas tu, kita letakkan genggaman tangan kita, genggam tangan kita, letakkan dekat antara sangkar rusuk mangsa, rib cage, antara rib cage dengan antara pusat. Dan letakkan lagi tapak tangan kita yang lain, macam ni. Dan tekan. Kita tekan, kita tujah sehingga objek yang tersekat tu keluar dari mulut mangsa. Biasanya orang tercekik dengan makanan kan, jadi kita kena buat sehingga apa yang tercekik tu terkeluar semula. Kita boleh praktis cara-cara ni lah sekiranya memerlukan. Okey, kita pergi kepada kertas 1. Contoh soalan kertas 1. Kita pergi secara ringkas ya. Okey, jom kita kita apply teknik GPS dekat sini. G tu apa? G untuk garis, kata kunci. P untuk pangkah. S untuk selesai. Cari jawapan kamu. Okey. Murid-murid, kamu ada sebarang soalan? Sila lampirkan di ruangan room chat. Jadi saya boleh pilih soalan yang relevan memandangkan tak ada soalan. Jadi saya teruskan ya. Okey. Berikut adalah tindakan yang dilakukan sebelum melakukan CPR. Kecuali. Bila kamu nampak perkataan kecuali tidak benar, sila gariskan, sila bulatkan. Sebab tak nak keliru untuk sebelum kita buat CPR, apa kita kena buat? Apa kita kena buat sebelum kita buat CPR dekat orang? Okey. Alihkan mangsa dari tempat bahaya ke tempat selamat. Boleh jadi betul. Kita nak tolong orang kan, jadi kita kena pastikan kita selamat dulu. Nak selamatkan orang, pastikan diri selamat dulu. Pastikan keadaan selamat untuk anda membantu mangsa. Okey, macam lebih kurang sama saja, betul kan? Okey. Dia nak yang kecuali, yang maksudnya teknik yang salah. Ni betul lah. Betul lah kan? Jadi, itu bukan jawapan dia. Mampatkan dada mangsa dengan segera. Kita tak tengok pun. Dia ni betul-betul perlu CPR ke? Terus lalu lakukan mampapan dada. Mana tahu orang tu tengah tidur ke? Confirm salah. Sila pangkah. Sila buang jawapan ini.
Okey, tepuk atau goncangkan bahu mangsa. Tepuk atau goncang. Kita nak tahu orang tu betul-betul tak sedar ke, kita betul-betul tepuk lah. Kita betul-betul kejut dia. Kalau tak betul-betul tak boleh, baru kita buat CPR. Betul. Jadi, berbalik kepada soalan ni, dia nak kecuali soalan yang salah. Tindakan yang salah, yang tak perlu buat. Yang kita dah pangkal ni salah kan? Jadi inilah jawapan yang dimahukan. Pindahkan jawapan anda selesai dalam kertas OMR. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Antara berikut, yang manakah memerlukan resusitasi kardiopulmonari, CPR. Mana yang perlukan CPR? Tadi saya dah bagi tahu kan bila masa kita kena buat CPR, bila masa kita kena buat Heimlich maneuver, tercekik. Tercekik ni Heimlich maneuver kan? Tidak bernafas, boleh jadi betul. Batuk yang teruk. Saya tak pastilah cikgu, biarkan dulu. Terjatuh atau mengalami kecederaan ringan. Of course lah, salah. Saya pasti dia salah. Jadi sila pangkah jawapan anda. Apply teknik GPS dalam soalan ni. Tidak bernafas, batuk yang teruk. Antara dua ni, mana yang paling sesuai? Biasanya orang tercekik ditemani dengan batuk yang teruk kan? Okey, jadi jawapan yang paling sesuai adalah tidak bernafas. Kita buat CPR dekat orang yang tak sedarkan diri. Bukan tidur, tak sedarkan diri. Kita buat Heimlich maneuver untuk orang yang tercekik. Dia masih sedar, dia tercekik. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Ni apa? Bila kita bercakap mengenai bantuan kecemasan. Tadi saya ada cakap kan, kita kena tekankan kepada dua. Ingat dua perkara ni. Ingat dua perkara, iaitu CPR dengan Heimlich maneuver. Okey, jadi yang ni CPR sekiranya orang tak sedar, dia pegang leher macam ni. Tanda-tanda orang tu tercekik kan? Tanda-tanda orang tu tercekik. Apakah jenis bantuan keselamatan yang harus diberikan? Apa jenis bantuan keselamatan? Paling senanglah soalan ni. Soalan aras rendah. Tujahan kuat ke? Confirm salah. Sila pangkah jawapan anda. Buang jawapan yang salah. Tekanan dan hembusan juga salah. Antara kardiopulmonari resusitasi dengan Heimlich maneuver. Jawapan yang paling tepat adalah B. CPR untuk orang yang tak sedarkan diri ya. Okey. Raja 1 menunjukkan satu langkah CPR. Nampak orang buat CPR, dia kenakan tujahan dekat dada. Apakah yang patut dilakukan sekiranya mangsa sudah mula bernafas tapi tak sedar? Dalam kes ni, dia buat CPR. Mangsa bernafas tapi tak sedar. Apa yang mesti dilakukan? Apa? Ubah kedudukan mangsa dalam keadaan mengiring. Boleh jadi betul. Saya tak pasti, cikgu. Tinggalkan dulu, cari jawapan yang paling kamu pasti salah. Lakukan hembusan nafas berulang kali. Teruskan ke hembusan mulut ke mulut tu? Tak boleh Bila dia dah sedar, kita tak payah teruskan hembusan nafas mulut ke mulut. Tambahkan lagi tekanan dada. Orang tu dah sedar. Tak boleh tambah lagi tekanan. Jadi confirm lah salah. Longgarkan pakaian mangsa. Boleh jadi betul cikgu. Saya kelirulah antara A dengan D ni. Okey, kenapa kita kena letakkan seseorang yang dah sedar dalam keadaan mengiring ataupun kita panggil posisi pemulihan. Posisi pemulihan sebab kita nak buka lagi ruang pernafasan, rongga pernafasan mangsa. Jadi jawapan yang paling tepat adalah A. Selesai jawapan anda. Okey, kita pergi kepada bahagian B. Merangkumi soalan teori dan aplikasi. Tengok contoh dia. Kita pergi kepada soalan B. Nampak orang ni pegang dada? Agak-agak apa jadi Raja menunjukkan seorang lelaki mengalami satu situasi. Dia pegang dada dia. Pada pandangan anda, apa agak-agaknya lelaki ni jadi? Apa yang terjadi kat lelaki ni? Serangan jantung. Biasanya tanda-tanda orang tu terkena serangan jantung yang awal, dia akan sakit dada dengan kerap. Okey, selepas tengok yang B, selepas beberapa minit, didapati lelaki tersebut jatuh dekat lantai. Lelaki tersebut jatuh dekat lantai. Lepas dia pegang dada, dia jatuh dekat lantai dan dia tak bernafas. Kena buat apa ni? Heimlich maneuver ke CPR? Apa bantuan kecemasan? Kata kunci dalam soalan ni adalah bantuan kecemasan yang perlu kamu berikan. Apa?
CPR, Heimlich maneuver sekiranya orang tu tercekik tapi yang ni tak sedar, tak ada nafas, tak ada denyutan, kena buat CPR cepat-cepat. 3 langkah penting yang diambil untuk melakukan CPR. Apa? Yang pertama mampatan, kita tekan dada orang tu, mampatan. Yang kedua salur udara, kita dongakkan orang tu punya pernafasan, salur udara, dan kita lakukan pernafasan mulut ke mulut untuk pastikan mangsa dapat oksigen, pastikan mangsa terus bernafas. Dah dapat 3 markah dekat sini. Okey. Senang kan sains ni? Dah habis dah. Kita dah habis 2 bab Senang saja dah habis 2 bab. Okey. Kamu ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan, sila kemukakan di ruangan room chat kita supaya saya boleh jawab mana-mana soalan yang relevan. Okey, memandangkan tak ada soalan, kita berehat sebentar lah selama 5 minit. Nanti kita akan kembali dengan unit 3. Teknik mengukur parameter kesihatan badan. Parameter apa yang kita kaji? Ada 4 parameter. Nak tahu apa 4 parameter tu? Nantikan sebentar lagi. Kita rehat 5 minit dulu ya. Okey murid-murid, kita kembali bersama Cikgu Suhada dalam kelas intensif bersama Tevis. Kita sambung kita punya pembelajaran yang pertama. Boleh tak semua? Boleh pembelajaran pertama? Okey, sebelum saya sambung kepada unit 3. Jom kita buat sedikit recap. Kita ulang balik apa yang kita dah belajar tadi. Dalam unit 1, kita belajar peraturan di dalam makmal. Apa kita kena pakai sebelum kita buat eksperimen. Dalam pada itu, dalam makmal juga ada peralatan keselamatan yang kita kena tahu. Apa kita kena pakai sebelum kita masuk makmal buat eksperimen? Pakai kasut bertutup, pakai lab coat, lepas tu pakai goggle, pakai sarung tangan untuk lindung tangan kita, pakai topeng muka untuk lindung mulut dan hidung kita. Okey. Kat situ dah. Apa yang peralatan yang ada dekat dalam makmal? Pembilas mata untuk kita cuci mata kita. Lepas tu ada lagi penyiram keselamatan, safety shower. Sekiranya kita terkena bahan kimia, kita kena shower di dalam penyiram keselamatan tu. Tak boleh suka-suka. Lepas tu apa lagi? Apa lagi? Kebuk wasap, kabinet aliran lamina untuk eksperimen yang melibatkan bakteria, mikroorganisma. Okey, selepas tu kita tahu tentang pengurusan bahan sisa. Bahan sisa dikategorikan kepada 4. A, B, C, D. A untuk tajam, B untuk tak tajam, C untuk apa? C untuk karkas ataupun bangkai ataupun organ. Dan yang keempat, yang terakhir, D untuk cecair. Asid lemah kita boleh buang dalam sinki, asid kuat ataupun alkali kuat kita tak boleh buang dalam sinki. Okey, kita dah belajar tentang itu. Seterusnya kita belajar tentang alat pemadam kebakaran. Alat pemadam kebakaran ada 4 jenis. Yang pertama adalah air. Yang kedua buih, serbuk kering. Kita ada juga karbon dioksida. Serbuk kering boleh padam semua jenis kebakaran. Semua jenis kebakaran. Tak kira A, B, C, D, E, F. Okey. Dah belajar A, B, C pula ni Okey, kebakaran A, B, C, D, E, F ni ada dia punya jenis-jenis kan, berpunca daripada pepejal mudah terbakar seperti kertas, plastik, kayu. Boleh jadi juga jenis kebakaran berpunca daripada asid, daripada lemak ataupun minyak, daripada peralatan elektrik. Okey, kita dah belajar. Apa kita nak buat sekiranya terjadi tumpahan bahan kimia, sekiranya terjadi tumpahan merkuri. Itu pun kita dah belajar. Dalam unit 2, apa kita belajar? Bantuan kecemasan. Sekiranya terjadi sesuatu perkara tidak diingini, seseorang tak sedar, tak bernafas, tiada denyutan nadi, tiada denyutan jantung dan tidak sedarkan diri. Kita kena buat apa? Kita kena buat cardiopulmonary resusitasi. Dalam nama ringkas dia CPR. Dan yang kedua, Heimlich maneuver. Sekiranya seseorang itu tercekik, kita nampak dia duk pegang leher macam ni, dia susah nak nafas, batuk-batuk. Lagi satu simptom adalah
dia punya kuku, kulit dia kebiru-biruan, tanda tak cukup oksigen, tersekat dia punya saluran nafas dengan makanan ataupun dengan benda-benda lain. Jadi kita boleh buat Heimlich maneuver. Okey, saya tak nak ulas satu-satu sebab kita dah belajar, kita hanya pergi secara ringkas. Okey, sekarang ni sekejap je kan masa kita. Kita dah masuk unit 3. Unit 3 ni kita belajar apa? Kita belajar tentang parameter kesihatan badan. Okey, dalam parameter kesihatan badan, apa yang kita kaji? Parameter ni apa yang kita tengok? Apa yang kita perhati? Nak tahu seseorang tu sihat tak sihat, kita kena tengok suhu dia. Apa lagi kita kena tengok? Tekanan darah. Tekanan darah. Lepas tu apa lagi kita kena perhati? Iaitu dia punya kadar denyutan nadi. Untuk denyutan nadi orang yang tengah rehat dengan orang yang tengah bersukan berbeza ya murid-murid. Denyutan nadi, bila kita tidur denyutan nadi kita rendah lah. Kita tak ada buat apa-apa. Bila kita tengah bersukan, denyutan nadi kita semestinya tinggi ya. Okey. Dan yang keempat, kita tengoklah orang tu sihat ke tak sihat. BMI. BMI ni apa BMI ni nanti saya nak tanya BMI kamu semua berapa. Kita sama-sama kira. Okey. Kita pergi kepada parameter yang pertama, iaitu suhu. Apa yang kita kaji? Apa yang dimaksudkan dengan suhu? Suhu ni adalah kita ukur tahap kepanasan, kita ukur tahap kesejukan sesuatu bahan. Kita ukur sesuatu bahan tu panas atau sejuk. Itu adalah maksud suhu. Satu markah kat situ. Kalau ada soalan, terutamanya soalan bahagian B ya, dia akan tanya, definisikan suhu. Suhu adalah pengukuran sesuatu bahan, sesuatu kepanasan ataupun kesejukan bahan tersebut. Dapat satu markah macam tu je. Ingat suhu tu apa? Okey, macam mana kita nak ukur suhu? Sekarang ni nak pergi kedai yang kena ukur suhu. Kita nak masuk tempat kerja kena ukur suhu. Nak pergi sekolah ukur suhu. Ukur suhu pakai apa? Takkan tak tahu dah hari-hari ukur suhu kan? Termometer. Murid-murid, termometer ni adalah ada banyak jenis. Boleh? Termometer dekat makmal dengan termometer dekat klinik yang kita tengok demam ke tak demam ni, itu berbeza ya. Okey, termometer dekat makmal biasanya dia besar, dia panjang lah, lebih panjang. Dia punya skala antara negatif 10 darjah Celsius hingga 110 darjah Celsius. Contohlah kita nak ukur suhu air, suhu cecair. Kita tahu cecair punya takat didih adalah 100 darjah Celsius kan? Jadi kita memerlukan skala yang lebih besar. Okey, kalau termometer klinik pula. Termometer klinik comel je. Ada manual ataupun digital. Sekarang rata-rata doktor dah guna manual lah. Senang. Tak payah nak tengok berbuli mercury ni. Lebih kecil. Skala ni lebih kecil untuk kita ukur suhu badan seseorang. Nama pun klinik kan? Mestilah orang pergi klinik buat apa? Untuk tahulah sihat tak sihat. Jadi untuk ukur suhu badan kita, biasanya kita masukkan ke dalam mulut, bawah lidah. Kita letak bawah lidah dan kita letak di celah ketiak ya. Antara dua tempat tu. Tak boleh letak kat dahi gitu je, tak boleh Kalau nak letak kat dahi ada termometer lain yang kita boleh pakai. Okey, yang ketiga, termometer rektal. Termometer ni untuk kita tak sesuai. Untuk siapa yang sesuai? Untuk baby yang bawah 3 bulan. Untuk baby yang kecil. Untuk kita ukur suhu dia melalui dubur. Kita masukkan dalam dubur baby. Jadi kita akan dapat bacaan yang lebih tepat. Biasanya digunakan untuk baby sahaja ya. Okey, termometer inframerah ni dekat mana-mana, dekat sekolah ada, dekat mall ada. Sekarang kita memang selalu nampak lah inframerah ni, kita tembak je. Kita tahu suhu dia berapa. Nak masuk mall, kalau tembak je termometer inframerah tu berfungsi, suhu kita demam, teruslah tak boleh masuk mall. Betul? Masuk sekolah pun dah ada. Yang ni sangat sinonim lah. Dulu tak terkenal. Lepas era COVID ni terus meletup-letup termometer inframerah ni. Untuk kita sukat suhu badan kita tanpa kita bersentuhan badan dengan orang lain. Okey. Dalam era COVID ni, kita kena elakkan sentuhan antara satu sama lain, betul? Jadi, inilah kita boleh pakai termometer inframerah yang digunakan. Dia kita letak 5 cm daripada dahi. Okey, murid-murid.
Saya perhatikan ramai orang yang nak masuk kedai, malah nak letak dahi dekat termometer tu, dia letak tangannya, tek. Dapatlah suhu berapa. Itulah puncanya tak tepat tu. Kena letak dahi kita lebih kurang 5 cm. Lepas ni, budak-budak yang belajar sains, tolong jangan letak tangan anda dekat termometer inframerah. Memalukan, you know. Okey, so kita pergi kepada denyutan nadi. Parameter yang kedua. Ni parameter yang kedua. Parameter yang pertama tadi suhu. Pakai termometer lah cikgu. Sekarang kita nak tahu denyutan nadi. Kita tengok dulu kadar denyutan nadi. Yang ketiga, tekanan darah. Yang keempat, BMI. BMI, indeks jisim badan. Body mass index dalam bahasa Inggeris dia. Okey, kita pergi tengok nadi dulu. Kita tengok dulu nadi ya. Setiap insan ataupun setiap manusia ada nadi yang berbeza. Umur nadi yang berbeza. Baby dengan kanak-kanak ada nadi yang berbeza. Biasanya bayi atau kanak-kanak ada kadar denyutan nadi rehat yang lebih tinggi daripada orang dewasa ataupun orang tua. Okey. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Jantina. Lelaki dengan perempuan ada kadar denyutan nadi rehat yang berbeza. Perempuan ataupun wanita, dia ada kadar denyutan nadi rehat yang lebih tinggi berbanding lelaki. Ingat ya. Dan faktor yang ketiga, aktiviti fizikal. Seseorang yang melakukan aktiviti cergas ataupun bersenam, confirm ada kadar denyutan nadi yang lebih tinggi berbanding orang yang sedang berehat, beristirahat. Mereka mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih tinggi. Okey, sebenarnya kan ada lagi satu tau, ada lagi satu. Saya saja je tinggalkan bagi 3 faktor ni, ada lagi satu sebenarnya. Ada sesiapa yang tahu tak? Faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi selain daripada umur, jantina dan aktiviti fizikal. Ada sesiapa yang tahu? Okey, saya rasa kelas hari ni tak ada sesiapa yang tahu ya. Okey, tak apalah. Tak ada sesiapa yang tahu. Jadi, kesihatan. Kesihatan. Faktor kesihatan. Kalau seseorang itu demam ataupun tak sihat, dijangkiti bakteria ataupun ada tonsil ke dan sebagainya, dia punya kadar denyutan nadi adalah lebih tinggi sedikit berbanding kadar denyutan nadi orang yang sihat. Okey, kat situlah kadar denyutan nadi menunjukkan tahap kesihatan seseorang. Sekarang ni, kita pergi kepada faktor yang ketiga. Parameter yang ketiga, tekanan darah. Tekanan darah ni pergi klinik, doktor saya tak sihat. Awak sakit apa? Demam doktor. Awak sakit apa? Saya muntah-muntah doktor. Doktor terus cepat-cepat cek tekanan darah. Sebab kita nak tahu betul-betul ke orang ni tak sihat. Dia punya tekanan darah ni kita ukur dalam unit mmHg. Mercury Hg. 120/80. Okey, 120/80. 120 ni apa? 120 ni adalah tekanan sistolik. Tekanan maksimum. Maksimum untuk arteri kita. Tekanan darah yang paling maksimum untuk dalam arteri kita. Arteri itu dalam darah kita, dalam salur darah kita. Tekanan diastolik 80. Biasa kita panggil atas bawah. Atas berapa? Bawah berapa? 80 ni adalah diastolik. Tekanan minimum darah dalam arteri kita. Dan yang ni adalah alat. Ni selalu kita nampak dekat klinik. Doktor, saya tak sihat. Doktor tu terus cepat-cepat keluarkan kit dia. Kit dia ni lah. Apa kita panggil? Sphygmomanometer. Saya pun tersasul dok sebut sphygmomanometer ni. Okay, kita pakai alat ni ya. Kita ulang lagi sama-sama. Sphygmomanometer. Okey. Alright, kita tengok parameter yang seterusnya iaitu indeks jisim badan, BMI. Indeks jisim badan dalam bahasa Inggeris dia adalah body mass index. Indeks jisim badan sama je dah. Indeks jisim badan ni selalu sangat ditanyakan, boleh jadi dalam section A, bahagian B, boleh jadi bahagian C. Dia akan tanya, definisikan
indeks jisim badan. Okey, jadi cara kamu nak dapat markah tu senang saja. Kamu tulis je formula ni. Ni formula yang wajib ingat. Formula. Cara nak kira BMI. Ada sesiapa tak suka rela nak kira BMI dia? Jisim badan kamu dalam kilogram, biasa kita timbang berat badan kita mesti kita tengok kilogram kan? Dalam kilogram, kena kilogram, tak boleh gram. Kalau gram, tukar dulu dalam unit kilogram. Dan bahagi dengan ketinggian punca kuasa 2. Kena unit meter, meter kuasa 2. Ketinggian berapa? Contohnya jisim badan kamu 56 kilo. Dibahagikan dengan ketinggian kamu 1.57 meter punca kuasa 2. Dapatlah body mass index kamu, indeks jisim badan kamu. Selepas dapat nilai-nilai tu, kamu tengoklah. Yang ini adalah dia punya parameter. Macam mana nak tahu? Saya ni kategori kurang berat ke? Saya ni kategori berat optimum ke? Saya ni kategori berat berlebihan ke? Saya ni obesity ke? Obesity paling tak sihat Nampak warna merah dekat sini. Okey. Dia punya kalau kamu selepas kamu kira, kamu dapat kurang daripada 18.5, jadi kamu adalah kategori kurang berat badan. Tak sihat. Terlebih berat badan tak sihat. Kurang berat badan pun tak sihat, dek. Okey. Berat badan optimum berapa? Yang paling baguslah. 18.5 hingga 24.9. Yang ni berat yang paling optimum. Okey, dan berat yang berlebihan. Sekiranya kamu dalam kategori 25 hingga 29 ni, kamu adalah berat badan yang berlebihan. Obesity lebih 30 confirm berat badan berlebihan. Obesity ni bahaya ya. Dia sering kali dikaitkan dengan sakit yang berangkai seperti jantung. Dah ada sakit jantung mesti ada darah tinggi. Ada darah tinggi mesti ada kencing manis. Lepas tu buah pinggang pula. Okey, mari kita mengira bersama-sama. Saya sukalah aktiviti ni. Jom kita kira sama-sama. Haziq, ada Ulia, ada Elvin. Ada Haziq, ada Ulia, ada Elvin sekarang ni. Haziq berat dia 45 kilo. Tadi saya cakap cara nak ukur indeks jisim badan macam mana? BMI, cara kita nak kira BMI sama dengan jisim dalam unit kilo bahagi meter punca kuasa 2. Okey, sekarang ni berat badan Haziq berapa? Berat badan Haziq adalah 45 kilo, cikgu. Jadi 45 bahagikan dengan 1.53. Tinggi Haziq dia dah bagi dalam unit meter, tak perlu tukar lagi. Punca kuasa 2, meter square kan? Meter punca kuasa 2. Jadi kira duk tekan-tekan kalkulator berapa kamu dapat? Ada yang tak bawa kalkulator kan kat sini. Tak apalah, saya bagilah jawapan 19.22. 19.22 ni kategori apa? Kategori apa? Tadi kita tahu kurang berat badan adalah kurang daripada 18.5. Lepas tu kalau berat badan optimum adalah 18.5 sehingga berapa? Sehingga berapa? 24.9. Yang ni optimum. Yang ni kurang. Lepas tu kalau 25 hingga 29.9. 25 hingga 29.9 yang ni kategori terlebih berat badan. Kalau lebih daripada 30, obesity lah. Jadi 19.22 kategori dekat mana? Berat badan yang dia 19.22 kategori berat badan yang optimum. Optimum kan? Dekat sini kan? Optimum. Murid-murid kalau ada sebarang soalan sila nyatakan di ruangan komen, di ruangan chat. Okey, saya akan pilih soalan yang relevan. So far faham tak cara nak kira indeks jisim badan? Okey, kita teruskan tanpa membuang masa, kita teruskan dengan Ulia. Ulia ni berat dia berapa? Masukkan dalam formula. 56 bahagi 1.52. Tinggi dia 1.52. Punca kuasa 2 jangan lupa. Biasanya orang sering kali tertinggal punca kuasa 2. Itulah punca kamu tak dapat jawapan. Selepas kira duk tekan 56 bagi 1.52 bahagi punca kuasa 2, kamu akan dapat 24.4. Okey, jom kita tengok 24.4 ni kategori mana? Masih kategori berat badan yang
optimum. Tolonglah ingat bila bercakap tentang parameter kesihatan badan, suhu, kamu of course lah kamu tahu pakai termometer. Tekanan badan, tekanan darah, kita pakai sphygmomanometer. And then kita ukur pula kita punya indeks jisim badan. Kena ingat BMI sama dengan berat bahagi tinggi punca kuasa 2 dalam unit meter. Kena hati-hati ya kat situ, sering kali orang tersalah. Okey, jom kita kira indeks jisim badan Elvin. Elvin punya jisim badan berapa? 83 kilo. Okey, dia ada berat 83 kilo. Tinggi Elvin 1.50 cikgu. Kena ada punca kuasa 2. Okey, selepas kita duk kira, kita akan dapat 36.89. 36.89 ni kategori mana? Lebih 30. Of course lah obesity cikgu. Obesity. Jadi antara Haziq, Ulia dan Alvin, yang mana yang paling sihat? Mana paling sihat? Elvin paling sihat. Elvin kan yang paling tak sihat. Yang paling sihat adalah Ulia dengan Haziq. Sebab indeks jisim badan dia dalam kategori optimum. Okey, Elvin sila diet ya. Okey. Jom kita tengok contoh soalan kertas 1. Biasanya mesti melibatkan pengiraan kalau indeks jisim badan ni. Okey, kalau tak percaya, jom kita tengok. Okey, Raja 1 menunjukkan sebuah termometer. Termometer ni apa? Tadi dah tunjuk gambar kan? Ni termometer rektal. Ni termometer rektal. Kita apply jangan lupa apply teknik GPS, garis, pangkah dan selesai. Siapa yang paling sesuai untuk menggunakan termometer ini? Sesuai adalah kata kunci baby. Ya, kita tahu untuk baby, remaja. Yang mana yang paling salah? Orang tua tak boleh, orang dewasa pun tak boleh. Jadi antara bayi dengan remaja, antara dua ni yang paling sesuai adalah baby. Bawah 3 bulan ya tadi. Okey, soalan yang kedua. Ahmad dia ada jisim badan 53 kilo. Okey, gariskan. Tinggi dia pula 1.49 meter. Berapa indeks jisim badan? BMI Ahmad. Dia soalan ni sangat baiklah. Senang je kamu nak cari. Dia dah bagi formula dia kat sini. Takkanlah masih nak salah. Masukkan 53 bahagi 1.49. Punca kuasa 2 jangan tinggal. Kamu akan dapat berapa jawapan kamu? Kamu akan dapat 23.9. Terus dapat jawapan kat sini. Yang ni tak payah praktikkan GPS teknik. Terus sebab kita terus dapat jawapan dia kan. Okey, jom kita tengok soalan seterusnya. Okey, ni soalan yang sama. Rajah menunjukkan beberapa orang kanak-kanak seusia. Kanak-kanak ni semua umur sama. Umur sama. Apakah cara yang sesuai? Kata kunci dia, garis kata kunci untuk mengawal masalah kesihatan dihadapi murid Q. Tengok murid Q. Apa jadi kat murid Q ni murid Q. Yang lain semua kurus. Tiba-tiba kat murid Q dia agak sedikit berisi. Agak sedikit gemuk. Jadi rasa-rasanya apa masalah dia? Dia makan apa? Jom kita tengok. Makan snake dengan cara yang sesuai untuk kawal. Macam mana kita tak nak bagi murid Q untuk jadi obesity? Makan snake yang padat dengan kandungan nutrien. Dia tak sihat. Suruh pula makan snake. Tak boleh lah, salah kan? Makan makanan mengandungi gula yang tinggi. Banyak gula lagi tak boleh, confirm lah salah ni cikgu. Makan makanan berkhasiat. Lebih dari kebiasaan. Boleh jadi betul. Makan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Alamak, saya confuse lah cikgu antara dua ni. Saya dah pangkas, saya dah garis, saya dah pangkas. Sekarang saya nak selesai, saya confuse. Saya nak tembak macam mana? Baca betul-betul. Kalau kamu di dalam situasi yang sangat keliru, sila baca betul-betul. Makan makanan berkhasiat lebih dari kebiasaan. Kalau kita makan makanan berkhasiat, kalau makan banyak pun tak guna juga. Makin gemuk kan? Jadi yang paling sesuai, makan banyak sayur, lebihkan sayur dan buah-buahan. Supaya kamu akan dapat lebih banyak fiber. Fiber ataupun fiber lah. Okey, sekarang ni kita tengok soalan seterusnya.
Bahagian A. Untuk unit 3 ni dia sangat special. Tadi unit 1 dengan unit 2 biasanya dia keluar terus bahagian B. Tapi untuk yang unit 3 ni disebabkan ada parameter. Dia ada pemboleh ubah. Dia berkemungkinan juga keluar dalam bahagian A. Bahagian A ni melibatkan kemahiran proses sains. Sekarang ni saya nak ajar kamu teknik-teknik menjawab bahagian A. Okey, bahagian A ni biasanya setiap satu soalan 5 markah. 4 markah diperuntukkan untuk kemahiran proses sains. Apa yang kamu perhatikan? Hipotesis, inferen. 4 markah. Sangat simple dalam tangan. 1 markah aplikasi. Aplikasi adalah soalan yang berkaitan dengan sekeliling kamu. Apa yang kamu nampak? Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu perhatikan? Okey, saya bagi kamu tips cara nak jawab soalan bahagian A ni sangat senang. Pertama sekali baca soalan, cari jantung soalan. Alamak cikgu, apa jantung soalan Jantung soalan adalah pemboleh ubah. Pemboleh ubah utama ada 3. 3, tak lebih tak kurang. Manipulasi yang kita boleh ubah-ubah. Yang kedua, bergerak balas. Yang kita perhatikan di akhir eksperimen, yang kita tengok keputusan eksperimen. Dimalarkan, kita tak boleh ubah. Jika kita ubah, dia akan mempengaruhi keputusan eksperimen kita. Ingat pemboleh ubah manipulasi, PM, pemboleh ubah bergerak balas, PB, pemboleh ubah dimalarkan, PD. Okey, tips dia. Cara nak tulis pemboleh ubah ni untuk membolehkan kamu dapat markah penuh. Tolong tulis parameter. Banyak pelajar tertinggal untuk tulis parameter. Dia dah betul, dia dah tulis radas ataupun bahan yang betul, tapi sebabkan tak ada parameter, semua jadi salah. Terus tak ada markah. Parameter ni apa cikgu? Jom kita tengok contoh dia. Contohlah, eksperimen ni kita mengkaji tentang spring. Apa? Radas yang kita pakaikan spring. Yang kita pakai adalah spring. Pemboleh ubah dia boleh jadi panjang spring, jenis spring, ketebalan spring. Yang sebelah sini, ni semua parameter. Tanpa adanya, kalau kita tulis sesuatu tak ada parameter, anda tak ada markah terus salah, kosong markah. Terus dia salah, tak ada markah. Sangat rugi kan? Okey, kita tengok contoh 2. Bubur nutrien, kultur bakteria. Bahan dia kita tahu, kultur bakteria. Parameter dia, jenis campuran, isi padu campuran. Okey, jom kita tengok dalam eksperimen, apa pemboleh ubah yang kamu boleh tulis? Apa parameter dia? Apa dia punya radas dan bahan dia? Jom kita tengok satu persatu. Jisim logam. Jisim adalah parameter. Berat logam. Kuantiti bahan. Bahan ni adalah bahan lah. Kuantiti ni parameter. Betapa pentingnya parameter. Kehadiran yeast. Parameter. Hadir ke tak hadir? Jangan kalau tulis yeast ni mana orang nak tahu. Yeast tu hadir ke? Yeast tu tak hadir. Kehadiran garam. Diameter wayar. Wayar tu tebal ke nipis? Kalau tulis wayar je orang tak tahu dek. Wayar tu diameter ke yang kamu tengok ke? Panjang ke apa? Isi padu nutrien agar. Jadi kalau apa bercakap tentang cecair, parameter dia hanya ada satu. Isi padu cecair, isi padu cecair, isi padu larutan amonia. Kalau gas juga isi padu. Kita pakai isi padu ya. Berapa bilangan gelembung gas? Isi padu gelembung gas. Okey, macam mana nak cari jantung soalan? Tadi Cikgu Suhada suruh saya cari jantung soalan. Nak cari jantung soalan apa? Pemboleh ubah manipulasi, bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Kita cari berdasarkan rajah. Rajah ni rajah ataupun diagram lah. Rajah, graf. Kita tengok graf, kita tahu jadual dan penyataan masalah. Masalah yang diberikan. Okey, jom kita tengok. Satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji kadar denyutan nadi rehat berdasarkan jantina yang berlainan. Kadar denyutan nadi, kita cari jantung soalan ni, kadar denyutan nadi rehat, jantina yang berlainan. Yang lain ni mesti manipulasi cikgu. Kadar denyutan nadi rehat bagi murid perempuan dan murid lelaki ditunjukkan dalam jadual 1. Murid lelaki, kadar denyutan nadi dia 72, 70, 73. Jadi kan yang kat sebelah sini biasanya dia adalah pemboleh ubah manipulasi. Senang dah dapat dah. Yang sebelah sini kadar denyutan nadi rehat ni adalah pemboleh ubah bergerak balas.
Okay. Jadi nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Dah dapat dah cikgu. Sila tulis jawapan anda. Tahu dah dapat, tulislah jantina murid, lelaki atau perempuan. Kadar denyutan nadi. Pemboleh ubah bergerak balas. Kadar denyutan nadi rehat. Kadar denyutan nadi rehat ya. Okey, jadi itu yang kita kaji. Kita tahu, kita dah belajar tadi ada satu fakta di mana kadar denyutan nadi perempuan lebih tinggi daripada kadar denyutan nadi lelaki. Jadi lampirkan hipotesis anda. Lampirkan hipotesis. Dia suruh beri hipotesis. Hipotesis ni adalah semakin apa. Ataupun jika lelaki maka denyutan nadi rendah. Jika perempuan maka denyutan nadi lebih tinggi. Nyatakan dalam bentuk ayat. Dapat dah 1 markah. Senang. Kan? Tadi dah 2 markah. 3 markah dah. Ramalkan kadar denyutan nadi perempuan selepas berlari selama 10 minit. Tengok balik yang tadi. Perempuan yang ni semua nadi rehat 78. Kalau dia berlari, adakah denyutan nadi dia semakin berkurang ataupun semakin bertambah? Mestilah semakin bertambah. Lebih daripada 78. Kamu boleh tulis 79, 80, boleh tulis 100. Ikut logik ya. Janganlah tulis sampai 200 ke 220 kat situ. Ikut logik. Dalam lingkungan 200 hingga lebih daripada 70. Okey. Tandakan betul pada aktiviti yang meningkatkan kadar denyutan nadi. Meningkatkan kadar denyutan nadi adalah kata kunci soalan. Ini adalah soalan aplikasi. Main bola denyutan nadi tinggi ke tidur denyutan nadi tinggi? Kalau kamu tidur denyutan nadi kamu tinggi, kamu tak normal lah tu. Jadi semasa main bola yang paling betul. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan bahagian B, soalan teori dan aplikasi. Kita pergi kepada soalan teori dan aplikasi ya. Okey. Jadual 5 menunjukkan jisim badan, ketinggian dan indeks jisim badan bagi 3 orang murid. Kita ada murid A, murid B, murid C. Bahagian B ni adalah teori dan aplikasi ya. Mesti dia akan tanya definisi indeks jisim badan. Kita tengok. Dia ada 60 berat badan. 40 berat badan, 85. Dia dah bagi siap-siap. Tapi untuk murid C, dia tak bagi lagi indeks jisim badan. Untuk murid A dengan B, indeks jisim badan dah bagi siap-siap. Kamu kena tulis balik, kalau lebih daripada 18.5 kurang berat badan, kena selalu tulis supaya ingat. 18.5 hingga 24.9 ni adalah optimum. Lebih daripada 24.9, 25 hingga 29.9 adalah lebih berat badan. Lebih daripada 30 adalah obesity. Apakah maksud jisim badan? Kan dah cakap kan? Dia akan tanya, macam mana kamu nak dapat markah penuh? 1 markah ni, sayang. Sama dengan berat dalam kilogram bahagi dengan berapa? Bahagi pula dengan tinggi punca kuasa 2 meter punca kuasa 2. Okey, murid A terletak dalam kategori jisim badan unggul. Wow, dah bagi dah. Unggul, betul lah kan antara ni. Apakah kategori bagi murid B? Murid B 17.1, kurang daripada 18.5. Maksudnya dia adalah kategori kurang berat, underweight, tak sihat juga. Okey, dapat dah 2 markah. Lengkapkan jadual dengan mengira indeks jisim badan. Tadi dia ada tanya kan soalan pasal apakah yang dimaksudkan dengan BMI. Dia dah bagi jawapan dah. Dia dah bagi jawapan rupanya dekat soalan C ni. Jadi BMI dia kita kirakan untuk murid C. Murid C tadi ketinggian dia berapa? Okey, murid C tadi ketinggian dia berat dia 85 bahagi dengan ketinggian 1.55 punca kuasa 2, kita akan dapat BMI berapa? 35.38. Ini kategori apa? Lebih daripada 30 jadi dia obesity. Okey. Murid manakah yang mempunyai berlebihan jisim badan?
Mana murid A, B, C? Murid A ni kita tahu optimum, B kurang berat. Jadi C kita dapat lebih daripada 30 kan? Jadi yang berlebihan jisim badan adalah murid C. Murid C. Okey, cadangkan satu penyelesaian yang sesuai yang murid yang anda nyatakan di 5D. Tadi anda cakap C Kamu semua cakap C. Untuk mencapai berat badan ideal, apa dia kena buat ya? Ini soalan aplikasi, boleh fikir secara logik lah. Diet. Diet seimbang dan boleh amalkan senaman. Senaman yang lebih kerap ataupun senaman secara berkala. Okey, soalan seterusnya. Kita tengok Wah, sedapnya. Dah nak makan tengah hari ni. Kita ada air kok. Kita ada air manis. Ada burger pula tu. Ada ayam. Ayam goreng, ada kentang goreng, ada roti, karbo lagi. Rajah menunjukkan makanan kegemaran Puan Kristina. Puan Kristina dia ada 80 kilo berat dan tinggi dia 149 cm. Okey, jadi kirakan indeks jisim badan. Macam mana dapat 36.03 adalah berat Puan Kristina 82 bahagi dengan, jangan hati-hati dia bagi 14 cm. 149 cm. Kalau kita nak kira indeks jisim badan, kita kena dalam unit meter. Jadi lepas kita tukar, dapatlah berapa? Lepas kita tukar 1.49 meter. Okey, jadi 1.49 meter punca kuasa 2 akan dapat 36.03. Okey. Kita pergi kepada soalan B, soalan seterusnya. Setakat ni ada apa-apa soalan, sila lampirkan di ruangan room chat supaya saya boleh pilih soalan yang relevan untuk kita bincang bersama-sama. Kalau terlalu laju, sila raise hand ya, sila angkat tangan. Ada function yang terlalu laju. Okey. Kita bincang soalan B. Soalan B, berdasarkan nilai BMI yang anda perolehi DA, tadi kamu dapat berapa? Tadi kita dapat 36.03. Obesity kan? BMI yang kita dapat 36.03. Kaitkan pengambilan makanan yang ditunjukkan pada rajah di atas dengan saiz badan. Nama pun obesity, mestilah saiz badannya sedikit besar. Kenapa? Dia suruh bagi sebab. Soalan aplikasi juga. Sebab dia mengalami obesity, nyatakan dia mengalami obesity kerana sering mengambil makanan berlemak, mengambil makanan yang tinggi dengan gula. Nyatakan apa yang kamu perhatikan dalam gambar dan apa BMI dia. Kenapa dia ada obesity? Kerana pengambilan makanan yang berlemak dengan kadar yang berlebihan dengan gula yang tinggi. Okey, kita tengok ni pun dah ada cakap tadi, nyatakan masalah kesihatan. Masalah kesihatan yang mungkin dihadapi oleh Puan Kristina. Kita tahu Puan Kristina ni obesity. Individu yang mengalami obesity selalunya seringkali dikaitkan dengan penyakit 4 serangkai ni. Tekanan darah tinggi, jantung, diabetes ataupun kencing manis stroke. Ini adalah penyakit 4 serangkai yang orang obesity selalu ada. Nampak tak 4 markah terus bagi kat situ? Macam tu je kamu nak dapat 4 markah. Soalan yang logik, kita selalu dengar, kita selalu tahu. Okey, bahagian C. Kita dah nak habis ni, sikit lagi. Semangat sikit semangat sikit. Kita pergi kepada bahagian C. Tadi masa mula-mula untuk unit 1, saya bagi contoh soalan konsepsi, mengkonsepsi. Unit 2 pun konsepsi juga. Sekarang jenis soalan penyelesaian masalah. Jom kita tengok. Macam mana soalan penyelesaian masalah ni rupanya. Setelah menghitung indeks jisim badan, Fakri mendapati nilainya 28. 28 ni kategori, kalau lebih daripada 30, obesity. 28 ni adalah kategori lebih berat badan. Lebih berat badan. Merujuk kepada carta indeks jisim badan, didapati bacaan BMI Fakri berada dalam kumpulan lebih berat. Dah bagi dah. Peningkatan berat badan Fakri disebabkan Fakri gemar makan ayam dan langsung tak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Siapa kat sini tak suka makan sayur dengan buah? Samalah macam Fakri. Boleh dapat lebih berat badan Huraikan cara-cara Fakri untuk mengatasi masalah. Cara mengatasi masalah macam mana?
Penyelesaian masalah kan, macam mana Fakri tak nak lebih berat badan ni? Dia dah bagi kan kat sini, penerangan anda hendaklah mengandungi aspek-aspek yang berikut. Total markah yang diperuntukkan adalah 6 markah. Jadi kalau kamu nak dapat 6 markah, sila jawab satu persatu. Cara nak jawab dia senang saja. Dia suruh kenal pasti masalah. Apa masalah Fakri ni? Apa masalah Fakri? Masalah Fakri adalah dia punya BMI. BMI dia dalam kumpulan 28.7. BMI dia 28.7. Kategori lebih berat badan. Itu masalah dia. Masalah ni kita boleh cari dalam soalan tu. Dalam ayat di soalan tu. Punca masalah pun kita boleh cari dalam ayat. Biasanya soalan ni sangat senang. Semua dah ada dah dalam soalan. Dalam ayat dah ada. Punca dia kenapa? Dia gemar makan ayam, langsung tak makan buah dan sayur. Lepas tu, dua kaedah. Macam mana nak selesaikan masalah? Ini baru kamu boleh fikirlah soalan aplikasi. Macam mana nak selesaikan? Untuk soalan 1 dengan 2, kena pasti masalah dengan punca masalah biasanya dah ada dalam soalan. Ya. Okey. Jadi, saya ada satu panduan untuk kamu. Saya sangat suka murid-murid menjawab dalam bentuk jadual lah untuk soalan esei dan soalan pilihan ni. Sebab kamu takkan tertinggal apa yang dia minta. Lepas dia dapat soalan ni, sila buat satu jadual. Dua jadual yang ada 2 kolom. Isikan kehendak soalan. Nombor 1 dia minta apa? Masalah kan? Isikan. Nombor 2 dia minta punca masalah. Isikan. Supaya jawapan kamu tinggal tulis kat sini. Supaya kamu tak tertinggal. Sangat sayang jika kamu tertinggal. Dan soalan yang ketiga dia minta apa? Dia minta kaedah penyelesaian. Isikan. Saya sangat suka pelajar yang jawab soalan bahagian C sekiranya dia menggunakan jadual. Jadi dia tak akan tertinggal mana-mana satu soalan ya. Okey. Kita tengok contoh jawapan. Kan macam ni, mengenal pasti masalah. Ini soalan 1, apa yang dia minta. Kamu akan dapat 1 markah di sini sekiranya betul. Menjelaskan punca masalah. Fakri suka makan ayam goreng. Fakri suka makan ayam, tak makan buah, tak makan langsung sayur. Tu punca masalah. Dah ada dalam penyataan. Dah ada dalam soalan. Kenapa perlu salah? Okey. Tak ada sebab untuk kamu salah di soalan ni. Untuk soalan 3, cara dan penjelasan. Kamu kena ada cara, kamu ada penjelasan. 1 markah untuk cara yang diberikan, 1 markah untuk penjelasan. Sekiranya dua-dua kamu berikan cara, kamu hanya akan dapat 2 markah. Banyak mana pun cara kamu beri, 2 markah saja. Sebab dia nak penjelasan sekali. Soalan tu, kehendak soalan dia minta penjelasan 2 kaedah penyelesaian masalah. Kamu kena jelaskan. Okey. Contohnya kamu untuk cara 1, makan makanan seimbang. Makanan seimbang lah. Ni dapat 1 markah. Sebab apa? Pengambilan makanan seimbang. Ini kamu punya sebab. Reasoning. Membolehkan Fakri mengambil makanan dalam nisbah betul. Kadar yang betul. Kenapa kita kena ambil makanan dengan kadar yang betul? Lemak kita kena ambil yang paling sikit kan? Kenapa? Sebab kita tak nak macam ni lah masalah obesiti. Masalah tekanan darah tinggi. Dengan itu Fakri dapat mengurangkan berat badan. Dia kena ambil makanan dalam nisbah yang betul. Okey. Untuk reason yang kedua, sebab yang kedua, kena bersenam. 1 markah lagi untuk bersenam. Kenapa? Kalau bersenam boleh kurus ke? Memanglah. Bersenam membolehkan Fakri bakar lemak. Lepas tu boleh menurunkan berat badan. Punca kita obesiti atau terlebih berat badan adalah lemak yang terlalu berlebihan dalam badan. Kita tak kawal diet kita. Itulah jadinya obesiti atau lebih berat badan. Jadi kena bersenam, amalkan makanan seimbang. Lagi satu, kurangkan makanan berlemak ataupun kurangkan makanan bergula. Yang ni 1 markah. Tak semestinya kat sini tadi dah 1 markah kan? Kat sini 1 markah, 2 markah. Markah yang diperuntukkan untuk 3 adalah 4 kan? Walaupun kamu bagi banyak mana pun jawapan yang betul, kamu hanya akan dapat 4 markah. Sekiranya kamu hanya bagi sebab, ni sebab yang saya gariskan ni semua sebab, dia akan bagi 2 markah saja. Banyak mana pun sebab. Bukan sebab, banyak mana pun isi penting.
tanpa ada sebab. Kamu hanya dapat 2 markah je. Banyak mana pun kamu bagi. Sebab tu bila kamu nyatakan kenapa kamu nyatakan begini, makan makanan seimbang, macam mana boleh kurus, macam mana boleh dapatkan berat badan optimum, kamu kena nyatakan mengapa. Yang ni mengapa ya. Okey. Kurangkan makanan berlemak supaya mengurangkan lemak dalam badan fakri dan sekaligus mengurangkan berat badan fakri. Selesai. Senang je kan? Sains ni kita dah belajar daripada unit 1 sampai unit 3 dalam masa 2 jam. Seronok kan kelas ni? Kita ulang kaji sama-sama apa kemungkinan soalan-soalan yang kamu perlu tahu, yang kamu tak perlu tahu, yang penting dalam satu-satu bab tu. Okey. Jadi saya akan lakukan sedikit sebelum tu saya nak tengok ada soalan tak Ada soalan tak daripada pelajar? Sepanjang unit 1 sampai unit 3, jika anda ada soalan, sila nyatakan di ruangan komen dan chat box. Jadi kita boleh bincang sama-sama. Jangan takut, jangan malu. Tak ada soalan yang salah dan tak ada soalan yang betul. Okey, tak ada soalan. Okey, kalau memandangkan tak ada soalan, jom kita recap sama-sama apa yang kita dah belajar dalam bab 3 ni. Dalam bab 3, kita belajar parameter kesihatan badan, betul? Apa parameter kesihatan badan? Yang pertama, suhu. Macam mana kamu nak tahu suhu? Gunakan termometer. Jika seseorang ada suhu yang lebih tinggi daripada suhu badan normal, suhu badan normal berapa? Macam mana nak tahu suhu badan orang tu demam tak demam? Dia punya suhu badan normal kena lebih daripada 37.4. Contoh 37.5 pun dah dikategorikan sebagai demam. Tak boleh masuk mall, tak boleh pergi kerja, tak boleh masuk sekolah. Okey, parameter yang kedua apa? Parameter yang kedua pelajar, ada sesiapa yang boleh jawab? Parameter yang kedua, kadar denyutan nadi. Kadar denyutan nadi ya. Untuk bayi ataupun kanak-kanak ada kadar denyutan nadi yang lebih tinggi berbanding orang tua atau orang dewasa. Perempuan mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih tinggi berbanding lelaki. Special kan kita ada kadar denyutan nadi yang lebih tinggi. Sekarang ni dah ada jam pintar, masing-masing dah ada jam pintar. Boleh check lah kadar denyutan nadi masing-masing. Okey, parameter yang ketiga yang kita perhatikan, tekanan darah. Tekanan darah kita ada sistolik, ukuran maksimum arteri, tekanan arteri sesuatu darah tu Dan kita ada diastolik, tekanan minimum darah dalam arteri. Okey. Dan yang seterusnya, yang terakhir kita ada indeks jisim badan. Indeks jisim badan, bila cakap tentang BMI, tolong ingat rumus atau formula nak dapat BMI. Macam mana nak dapat BMI? BMI sama dengan, dalam kepala dah kena ada bayangan, sama dengan berat dalam kilogram bahagi dengan tinggi dalam unit meter. Dalam cm boleh ke pelajar? Tak boleh ya, kena dalam unit meter. Contohnya tinggi saya 157 cm. Jadi saya tukarkan dahulu kepada unit meter. 1.57 meter. Barulah kita kira-kira. Punca kuasa 2 jangan lupa. Okey, barulah kita kira berapa BMI kita. Okey. Selain tu kena ingat juga kategori BMI ni. Berapa dia punya skala? Kalau nak, macam mana kita nak tahu seseorang tu obesity? Macam mana kita nak tahu seseorang tu lebih berat badan? Okey, yang ni pun kita dah ulas tadi. Saya harap kamu semua ingatlah. Kalau dia kurang daripada 18.5, dia adalah kategori kurang berat badan. Kalau dia antara 18.5 hingga 24.9, optimum berat badan yang cantik dah, tak payah ubah. Okey. Kalau dia kategori 25 hingga 29.9, dia lebih berat badan. Dah kena hati-hati, kena diet tu. Dan kalau lebih daripada 30, dia adalah kategori obesity. Okey. So, saya dah pergi secara ringkas ke semua tajuk yang kita belajar.
Unit 1, kita bercakap tentang peraturan nak masuk makmal. Unit 2, kita bercakap tentang bantuan kecemasan. Ada 2 jenis bantuan kecemasan. Cakap je unit 2, bantuan kecemasan kena ada 2 perkara dalam kepala kamu. Cardiopulmonary resusitasi. Kalau susah sangat nak ingat, ingat je CPR. Yang kedua, Heimlich maneuver. Dan yang ketiga, parameter kesihatan badan. Suhu, tekanan darah, kadar denyutan nadi, dan yang terakhir, indeks jisim badan atau BMI. Kena ingat dia punya formula. Okey murid-murid, kita dah habis kelas hari ini. Saya ucapkan terima kasih kerana join kelas kita pada hari ini dan saya akan jumpa kamu semua esok dalam masa yang sama. Kita sama-sama habiskan 21 topik ni selama 10 hari. Okey? Semangat sikit nak exam dah 14 hari bulan ni. Tak sampai sebulan dah. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari.